Wow, 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 wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar guys? Apa khabar? Rasa macam mendongak lah kan segala ni. Kan? Actually guys, saya sebenarnya tengah baru je lepas setting saya punya saya punya setup lah dekat studio kita ni. Apa khabar semua yang baru sampai, yang baru masuk? Assalamualaikum. Apa khabar? Say something guys. Okay. Sehat-sehat semua? You guys semua sehat-sehat? Nampak macam saya kena mendongak kan? Itulah dia keadaan dia. Nampak macam saya kena mendongak sikit. Apa khabar guys? Harap semuanya sihat-sihat belaka. Malam ni guys, sesi pengenalan. Okay. Lain sikit daripada biasa. Iaitu yang ini jangan confuse. Ini adalah untuk channel Bro Zul Apple. Okay. So untuk channel Bro Zul Apple ni kita ada juga buat sedikit macam bual bicara, sembang-sembang, sembang santai bersama juga dengan kita punya kawan rakan-rakan yang dalam industri dan juga mungkin juga yang berada dalam industri-industri lain. Konsep lebih kurang sama macam dengan Zul and Norman Talk Show. Okay, tetapi Zul and Norman Talk Show tu is another platform. Tetapi oleh kerana saya pun macam you guys tahu, saya dah mula start dengan saya punya page official page ni. So dekat sini juga kita akan sharekan ada a few things dengan anda semua untuk kita sharekan pengalaman, kita sharekan kita punya experience, kita sharekan macam-macam lah dekat dalam kita punya page sembang santai bersama Bro Zul Apple ni. Actually macam saya katakan tadi, page Bro Zul Apple ni adalah saya buatkan khas semenjak orang kata saya sudah mula selalu masuk dekat dalam media sosial, yang mana sebelum ni saya gunakan saya punya platform, orang kata tu platform sendirilah, iaitu private saya punya personal punya Facebook. Tetapi oleh kerana saya kata kadang-kadang banyak benda yang saya nak share-sharekan dengan you all tu, ada yang melibatkan kadang-kadang tu tak sesuai lah, dia macam tak perlu kita nak share kepada orang lain kan. So that is the reason why saya wujudkan this Bro Zul Apple punya page ni, so that saya boleh buat benda-benda yang macam saya nak buat perkongsian ke, ataupun saya nak buat apa-apa orang kata topik ke yang saya boleh share dengan anda semua. Tetapi ianya berbeza sikit, platform ni berbeza daripada Zul and Norman Talk Show, sebab Zul and Norman Talk Show tu adalah another platform yang itu bila kalau kata macam setiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Tetapi untuk saya punya platform ini, sebab alhamdulillah saya juga mendapat ada beberapa tawaran daripada a few usahawan untuk saya sama-sama dengan mereka untuk membawakan brand-brand mereka ini ke dalam media sosial, membuat pengenalan, memperkenalkan produk-produk mereka ni kepada anda semua yang menonton lah. Itulah dia. Okay, so that saya takut nanti orang confuse. Dia tak ada, dia sebenarnya entiti orang kata konsep lebih kurang sama, tetapi kali ini adalah maknanya saya menggunakan platform ini untuk saya saja. Sama juga macam Norman pun dia ada dia punya Norm Lab dia. Norm Lab tu adalah untuk kita ceritakan tentang dia punya tentang teknologi and everything lah. So sebab macam Norm dia lebih kepada teknologi dan saya lebih kepada business, so that bila kita masuk kat dalam kita punya Zul and Norman Talk Show tu is another platform. So that orang kata jelas lah. Nanti kalau orang confuse, Bro Zul ni kat mana ni? Kat sini pun ada, kat situ pun ada. Tak apa, biar kat mana-mana pun, as long you guys nampak saya, dan orang kata, you all, orang kata kenal lah kita ni sedikit apa yang kita buat kan. Walaupun dah ramai yang kenal, Alhamdulillah. Okay, malam ni sekejap saya, Assalamualaikum Abang Mak Jeb. Kekanda saya. Assalamualaikum Abang Mak Jeb. Malam ni saya buat sedikit orang kata episod pengenalan lah. Sebab saya suka, bangga dengan Abang Mak Jeb saya ni. Sebab apa? Abang Mak Jeb saya ni sebenarnya dia super awesome. Okay? Super awesome. Dan dalam tempoh selama beberapa bulan ini sahaja, dia dah buat orang kata lebih kurang dalam rasa-rasanya lah, dah dekat 40 episod Abang Jeb kan? Terbaik lah Abang Jeb. Memang terbaik. Saya pula Abang Jeb,
Kita ni kalau kata sifu-sifu berikan, orang kata tunjuk ajar kat kita, kita suka dengar. Dan bila kita orang kata ambil iktibar, belajar, bila orang ajar ni kita akan make sure masuk dalam kepala kita, dan bukan saja masuk dalam kepala kita tapi kita praktikkan. So that is why. Tengok malam ni Abang Jeb kata dah 42 episod terbaik Abang Jeb. Perkongsian Abang Jeb memang best. Abang Jeb, kalau Abang Jeb free, apa tu, Adinda cadang nak ngajak-ngajak lah kalau kata ni ada free. Kopi free ke? Kalau free, kejap. Adinda nak send sikit invitation kat Abang Jeb. Apa, kalau Abang Mak Jeb ada something, it's okay. Just apa tu, kalau Abang Jeb free, Abang Jeb join. Okay, saya ada share kat Abang Jeb dia punya link. Sesi pengenalan kan. Orang nak kenal-kenal. Orang kan takut orang confuse pula nanti. Okay, Abang Jeb settle. Abang Jeb, untuk makluman Abang Jeb, sekarang ni saya dah pun orang kata ada setting lain dekat saya punya ni. Dekat saya punya komputer ni. Jadi kalau Abang Jeb tengok ni, memang Abang Jeb kata berapa banyak skrin kau ada lah Zul. Banyak skrin bang. Banyak skrin. Okay. Right. Hoi, Assalamualaikum Izman. Apa khabar Izman? Apa khabar? Izman ni adalah saya punya orang belakang tabir, orang kuat belakang tabir saya dulu. Wah, Man, apa khabar Man? Sehat-sehat Man Harap-harap Man pun sehat-sehat. Sentiasa dalam orang kata keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Man, this is saya punya orang kata sembang santai saya yang mungkin Man pun tak pernah tengok lagi. This is my sembang santai punya platform. Dia lebih kurang sama macam Zul and Norman Talk Show tu, tetapi this one is under saya punya platform sendiri. Man Yes, Abang Jeb. Betul Abang Jeb, insyaAllah besok pukul 2.30 petang saya akan sampai kat tempat Abang Jeb, okay? Wah, saya set up yang baru ni Abang Jeb. Sebenarnya saya punya skrin ni agak besar. Skrin saya sekarang dekat depan saya ni ialah saiznya 27 inci, 27 inci ada dua. Nak tunjuk pun susah. So that saya tengah adjust lagi saya punya ketinggian saya punya skrin ni untuk make sure nanti saya akan adjustkan bagi dia turun ke bawah sikit, so that the camera ni akan ada level dengan saya punya dengan saya punya muka. Untuk pengetahuan Abang Jeb juga dan semua pendengar, semua yang menonton hari ni, saya ni sebenarnya dah mencari nak dapatkan satu kamera webcam daripada Logitech lah. Saya nak try dapatkan iaitu yang 920 tu, dia punya dia punya 920C. 920C betul lah. Iaitu yang ProCam lah. Tapi jenuh nak dapatkannya. Sebab apa sekarang ni memang very hot lah the item. Susah nak dapat. So that sabar je lah kan. Alhamdulillah Man. Bagus kan. Apa perkembangan terkini? Macam mana pekerjaan sekarang? Okay. Alright. Dah buka, orang kata sekarang ni mesti lagi ligat ni Man. Man ni sebenarnya guys, saya nak cerita kat you guys, dia ni kurangnya rajin. Memang rajin. Dia ni kalau macam contoh dulu masa dia bekerja dengan saya dulu, dia ni kalau kita call aja, insya-Allah tak pernah dia menolak lah untuk dia datang ke apa kan. Insya-Allah dia akan buat. Itulah satu kelebihan Man ni. Dan sekarang ni orang kata dia tapi orang kata last time tu dia dengan saya, tetapi dia dapat better offer. Saya kata tak apa, is for good untuk dia, lebih baik dia boleh pergi jauh lagi. Saya kata forte dia lebih kepada M&E. Kalau you guys ada benda yang you all nak melibatkan macam electrical, M&E, boleh call Izman. Man, boleh sharekan sikit Man, you punya contact number Man, manalah tahu kan. Man ni juga bukan saja pandai bab electrical ni, tetapi dia juga pandai dalam repair daripada segi macam motosikal, kereta. Dia ni serba orang kata macam-macam juga, macam MacGyver juga dulu ni. Aduh. So guys, malam ni adalah sesi pengenalan. Sebab apa, selepas nanti saya akan jemput juga ada a few brother-brother kita untuk join dengan saya sama-sama dekat dalam kita punya live talk show ni, so that kita boleh sharekan banyak lagi perkara yang kita boleh orang kata untuk kita sharekan bersama dengan semua yang menonton pada malam ni kan. Farid. Assalamualaikum. Alamak, big brother kau ada dah.
Assalamualaikum. Abang Jeb. Abang Jeb, dah ready ke? Kalau Kekanda dah ready nak add terus stream ni. Kekanda. Assalamualaikum Kekanda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah aku bersiaran untuk dengan kau buat kali pertama episod 1. Bang, episod 1, episod perkenalan terbaik bang. Aku support. Itulah. Apa tu, saya baru lepas buatkan sikit-sikit orang kata set up kat saya punya tempat meja ni apa semua. Lepas tu pula ada a few tu alah simple-simple je bang Jeb, bukannya ni pun. So saya buatlah simple-simple. Tu kan. So bila buat simple-simple tu, hari ni sudahnya saya dapat jugalah webcam yang saya cari tu bang. Alhamdulillah. Nak cari yang tu, yang saya nak cari tu apa? Yang webcam Logitech yang 920 tu. Ya Allah, saya try dia boleh buat online. Green screen ke? Dia boleh buat green screen tak? Sepatutnya boleh bang. Sepatutnya boleh, tetapi yang hari ni yang saya dapat ni sebenarnya bukan pun yang Logitech 920 yang saya nak cari tu. Allah. Tapi saya sebab apa? Tak ada dalam stok. Memang tak dalam stok. Tanya pun orang kata mungkin ada 2 minggu lah, 3 minggu lah. Jadi saya pakailah satu lagi brand ni. Saya cuba je, tapi dia boleh kalau Abang Jad tengok gambar clear tak? Clear, cantik. Dia macam dia daripada desktop punya lawa lagi lah compare dengan yalah. Kalau kita pakai desktopnya kan. Itulah. Boleh lah tu set up. Ramai orang tanya dia nak set up macam mana kan. Betul bang, betul. Hari-hari orang tanya kan, orang nak buat live, orang nak buat sekarang ni dah jadi musim semua orang nak buat live. Betul kan? Bang. Aku live masih lagi dekat mana-mana pun aku boleh live, dekat handphone boleh live. Itu yang saya teruja tengok tu. Dia mana je? Dia kalau kata dia rasa dia nak live, dia live. Ini lagi dah. Tadi dah golek-golek Zul. Aku dah golek-golek. Aku sekarang ni pukul 9 aku dah golek. Malah aku nak buat apa kan. Sekali dia sebab aku subscribe pada kau kan. Aku kau on je kan, dia terus auto. Okay, komen lah. Itulah Abang Jeb. Sebab kebanyakan saya, kalau Abang Jeb tengok pun sekarang ni, saya banyaknya buat saya punya live tu masih lagi dekat saya punya personal punya Facebook tu. Sebab macam yang untuk saya punya yang official ni sebenarnya, sebab dia masih lagi tak ramai yang tu kan, yang like lagi apa semua. Tapi saya kata kalau saya keep on going, kalau saya pakai yang saya punya personal tu, jadi tak function lah saya punya official Facebook ni kan. So saya kata dia kena buat dua-dua Zul. Dia kena buat dua-dua. Kena buat dua-dua bang kena buat dua-dua. Kalau boleh kau macam aku pun, aku buat daripada personal page aku tolak pergi kepada aku punya FB page. Sebab kita kalau kita nak buat FB page kita dulu, kita susah tau. Kita tak ada fan. Exactly. Kita kena kita kena minta orang like page kita. So macam aku dah buat 42 episod pagi, tiap hari aku buat pagi dengan petang. So aku dah buat total hari aku dah buat 20. Aku dah nampak dia punya algorithm tau. So aku boleh tengok aku punya numbers walaupun dekat personal page aku, tapi aku tolak orang pergi kepada page aku lah. Ya betul. Dia kena konsisten lah, kena konsisten setiap hari dan kau boleh tengok numbers. Betul bang. Yang macam saya tengok abang memang konsisten lah. Saya respect abang. Sepanjang berapa abang start bulan berapa itu hari? Sebenarnya saya daripada start MCO kan. Bulan. Saya start tapi tu sebelum tu. Tapi yang 42 episod ni saya start 1 hari bulan Jun. 1 bulan Jun dan 42 episod. 42 episod. Sebab saya buat satu hari 2. Saya buat satu hari 2. So sebab aku tengok kau punya episod punya numbers tak naik kan. So aku cakap maaf sah, budak-budak ni kadang-kadang lari kan. So aku konsisten. Aku tak pernah miss. Betul. Sebab aku nak tengok numbers. So semalam aku punya last numbers, aku decide that aku punya numbers banyak dekat petang. So aku tanya fan aku tengok fan aku, kalau aku dulu mula-mula aku start tak sampai 20, sekarang last Friday aku boleh cecah 900 views dalam masa hari Jumaat. So aku boleh tengok numbers aku naik, dan petang punya numbers are much more better than that. Then you can study your numbers. Betul bang, betul. Your numbers should
Ini yang saya nak cuba buat ni sebenarnya, so that macam saya kata, macam at least kita tahulah kita punya waktu bila yang best nak buat kan. Tapi Abang Jeb, betul Best. Abang Jeb kata tu, memang sebenarnya time-time petang-petang tu lah yang the best time untuk kita buatkan kita punya live Facebook tu. Sebab pagi tu orang akan bekerja-kerja, sibuk nak pergi kerja. Betul. Kan bila kalau tengah hari orang tengah nak lunch hour, jadi dia tak boleh fokus sangat pada apa benda kita buat. So sebenarnya petang santai-santai macam Abang Jeb buat tu, orang tengah-tengah sangkut kat jam. Dia dengar, dia gelak, dia pecah perut, laku carut, dia orang suka. Tapi nak cari konsisten tu susah Zul, sebab betul bang. Aku walaupun aku mengajar macam mana orang nak buat FB live, tapi aku dah ada formula yang aku pakai tu, aku dah boleh repeat setiap hari, dan insyaallah genap 30 ni aku akan buatkan tips yang aku bagi, sebab aku dah bagi lebih kurang hari ni saja dah 21 tips. So aku cukupkan 30, aku akan buat e-book 29 idea bagaimana nak membina jenama peribadi. Abang memang power lah. Saya terus terang kat abang lah. Saya tengok kalau abang perasan, saya setiap kali abang Jeb live tu, sebenarnya kalau walaupun sebenarnya saya tengah sibuk, tapi saya tetap nak dengar dia abang Jeb, dia macam dah satu, dia dah terjebak kan, terjebak. Itu perkataan aku terjebak. Itu perkataan aku terjebak. Lepas tu aku dah jumpa lagu tau. Aku jumpa satu lagu. Lagu tu aku dengar dalam radio kan. Lagu tu adalah lagu Aku Buruh Kasar daripada kumpulan Kebara. Okay, alright. Itu aku jadikan lagu tema aku lah, sebab aku suka lagu Aku Buruh Kasar. Itu orang tanya juga lagu klasik tu, tahun lagu 80-an rasanya. Tapi Zul, keep up the good work. Kau kena cari konsisten content Zul. Betul bang. Sebab sekarang ni saya tiba-tiba pula ialah bila kita dah start mula balik slowly benda-benda yang kita tak buat tu, kita buat dulu. Sebenarnya kan kita MCO tak boleh nak bergerak apa semua kan. Betul. Jadi benda-benda tu kita diam banyak benda nak buat. Tiba-tiba bila dah buka balik MCO ni, mula klien dah start call, kita dah buat ni. Jadi dia macam ya Allah, lintang pukang nak mengatur masa. Jadi saya kata tak boleh jadi ni kan. Macam hari Isnin tu pun saya tak sempat pun nak berkudara dekat kita punya Zul Enomen Talk Show tu, sebab bekerja itu nak buat ni nak buat. Jadi tengok sampai rumah dah pukul 10. Kau kena datang besok. Kau datang besok jumpa aku bagi kau trik. Baik bang, besok memang saya akan datang jumpa Abang Jeb. Saya akan aku dah siapkan 2 live t-shirt. Aku dah siapkan 2 special edition. Bapa aku punya t-shirt untuk kau dan Norman. Sebab aku akan ajak kongsi. Sebab dia ada trik tau. Dia ada trik, dia bergantung, dia ada trik bagaimana kau boleh konsisten masih lagi buat, tetapi kau boleh, dia ada trik lah. So kalau kau datang besok, aku kongsikan trik. Contohnya trik tadi kan. Trik tadi aku dah buat. Aku live pagi petang tadi pukul 6. Aku hanya bercakap 17 minit. Yang lain adalah recorded. Betul. Saya nampak tadi Abang Jeb ada share tu lah, abang sharekan ni memang bagus bang. Sebenarnya dah jadi macam, saya tengok dah macam betul-betul macam satu dokumentari dah. Yang 17 minit pertama tu adalah sebenarnya video. Bukan aku buat live. Serius lah? Ya. Patutlah tanya pun dia jawab. Dia ada trik tau. Dia ada 17 minit pertama tu. Aku tak jawab soalan. Siapa yang kenal dia kata bang, abang tak jawab soalan. Selalunya abang baca soalan, abang baca komen. So betul, 17 minit pertama aku tak baca komen. Ya dia ada trik tu, dia ada trik. Orang tak tahu yang 17 minit pertama itu sebenarnya aku dah record. So aku cakap, sebab aku dah biasa buat macam tu. Kadang-kadang aku record dulu. Aku record dulu, aku biar je dia run. So aku nak tengok ada orang perasan tak perasan, majoriti tak perasan. So 17 minit pertama itu adalah fully recorded. Sebab aku tahu benda tu aku cakap. Sebab kalau aku setiap hari aku cakap, setengah jam pertama tu aku akan ulang. Aku ada konten aku 30 minit terakhir tu aku akan bagi kata kunci. So apa aku buat hari ni, aku record. So kau boleh buat Zul, kau boleh record 30 minit kau punya perbualan. Lepas tu kau boleh run live, orang tak perasan kau live. Itulah Abang Jeb. Saya dah tak apa. Besok saya pun besok dekat kedai dekat office Abang Jeb tu ada tak kedai-kedai berhampiran, sebab saya nak bawa pengeras. Ada, bawah tu ada kedai tea live. Sebab dia ada tea live kat bawah tu. Tea live okey, tak apa bang. Besok saya akan make sure saya beli tea live tu. Dia okey. Sebab dia live ni Zul, kita sebenarnya penat. So kita kena plan, kita kau kena plan konten kau. So aku dah ada formula.
Sebab aku tengok Betul. kawan aku sekeliling, kadang-kadang dia nak maintain pace tu susah. Bang. So pace susah. So kadang-kadang kita kena ada topik yang kita boleh buat konsisten. Betul So bang. aku dah ada formula, Agreed. aku dah ada format. Macam kau suka pakai StreamYard. StreamYard aku pakai, Yes. Zoom aku pakai. Ada Exactly. banyak app lain aku test lah. So kadang-kadang orang minta konsultan macam mana nak pakai. Dan benda ni yang orang tak nampak. Dia tak nampak di belakang kita nak buat ni, kita punya kepala nak kena ada konsisten. Kita Betul kena bang, kepala, konsisten tu penting. kena ada, itu yang paling susah. Dan Alhamdulillah lah aku dah jumpa formula. So aku rasa aku nak kongsi, kau datang Itulah besok bang. bawa lutut, kita laga, kita kongsikan trik. Sebab orang tak tahu tau tadi. Itulah bang, mesti. 17 minit Mesti, tu. betul. Betul bang, saya pun ingatkan saya tengok tadi bang, abang tahulah tiap kali abang punya abang Jeb punya live tu, saya akan masuk punya. Saya mesti akan masuk punya. Sebab walaupun saya tak dapat lama kan, tiba-tiba kalau ada orang call ke apa ke saya terpaksa jawab, tapi saya mesti masuk punya abang Jeb punya tu. Sebab apa? Sebab setiap kali saya masuk, mesti ada benda saya dapat dari abang. Ada je benda tu. Itu yang saya kata, wah memang best tau. Memang best. Dia ada trik lah, sebab kita macam aku dah akan buat plan macam mana aku nak cakap. Sebab macam kita buat TV show lah, macam kau buat kau punya preparation, kau punya recce, kau punya practice, semua tu ada. Betul sebab bang. Bila kita bekerja di belakang tabir kan, sebab aku lagi belakang tabir, aku nak train host aku bercakap. So aku nak kena ada content, aku nak kena bagi dia bercakap. So benda-benda ini yang kadang-kadang orang tak nampak. Dalam pembuatan FB Live ni macam banyak idea tu, tapi apa kita nak buat? Betul Bang Jeb. Betul. Memang banyak sangat. Dan kita pun tak boleh nak tolak Bang Jeb. Dalam sekarang ni, dalam keadaan sekarang dengan dunia ni, kita memang orang kalau dulu kita boleh lah buat advertisement, letak static foto. Orang sekarang tak nak dah Bang Jeb. Semua dia nak jenis yang video, dia nak tengok live. Apa yang kau ada, apa yang kau nak tunjuk kat kita orang. That is how bang kan. Itulah. Good. Keep up the good work. Thank you Bang Jeb. Dan terima kasih Bang Jeb sebab sentiasa orang kata menyokong Adinda kat sini lah. Besok saya make sure ini first time aku live daripada handphone StreamYard. Selalu aku tak pernah try pada StreamYard daripada handphone. Okay. Itulah best bang. Dia StreamYard ni selalunya StreamYard ni aku try daripada, aku suka dia sebab laptop aku pernah try daripada laptop, aku tak pernah try daripada handphone. Ini kali pertama aku lari dalam kereta sebab aku dah golek-golek tadi kan, dengan baju t-shirt dah golek, aku cakap aku nak tidur kan. Dan aku tengok kurang ajak budak ni live pula first episode. Tak cemaduli ni tak best. Tapi keep up weh. Sebab aku share benda ni dekat timeline aku. Aku tengok timeline aku, ramai yang komen, ada yang terjebak, ada yang bagi salam timeline. Dan dia Zul, dia kena konsisten minta orang buat love, like dengan share. Kalau boleh kita minta dia orang buat watch party. Sedikit sebanyak dia dapat bantu kita punya organic reach tau. Betul. Exactly bang. Itu yang saya akan buat. Mungkin nanti pun sebab kadang-kadang bila saya nak buat dengan dengan untuk Zul and Norman Talk Show tu, kadang-kadang saya dah bekerja sini, Norman dah kat sini. Jadi kita nak bertembung tu kadang-kadang semenjak 2-3 menjak ni lah. Kita memang susah sangat kan. So kadang-kadang saya dah balik malam sangat, dia dah ada ready. Kadang-kadang saya dah ready, dia tak ready. Jadi kadang-kadang alamak, nak mendapatkan timing itu saya risau juga dengan saya punya Zul and Norman Talk Show tu. Takut nanti tekan tak ada dia punya kesenambungan. Tapi InsyaAllah kita orang tengah cuba try tengok macam mana ni, apa yang cantik, waktu bila yang boleh kita akan buat yang orang kata balik benda tu secara konsisten bang kan. Sebab kita orang pun dah lebih dia ada cara. Kau boleh buat kat mobile, tapi cara kau nak buat tu kau kena standby macam mana kau nak recorded, kau nak pre-recorded lah. Sebab pre-recorded ni adalah satu cara yang kau boleh guna teknologi sekarang. Betul bang. Orang tak nampak benda tu. Betul, exactly bang. Dan saya pun nak kata satu benda juga bang, semenjak kita buat live ni bang, sebenarnya dia walaupun kita nampak mula-mula tu impact dia kurang. Mungkin berapa orang je viewers kita tengok. Tetapi bang sebenarnya dekat luar tu bila saya jumpa tu, oi bang Zul, wah sekarang dah selalu keluar dekat media sosial. Bila meeting apa semua, dia orang dah mula kata, wah Abang Zul, biasa tengok Abang Zul kat belakang, duduk kat konsol dia, settlekan event. Wah sekarang Abang Zul kat depan. Oh saya ingatkan dia tak tengok bang. So saya kata, wah best. Dia mungkin tak tengok live, dia tengok selepas tu Zul. Betul bang, betul. Dia tengok selepas itu. Sebab macam contohnya macam tadi aku berkongsi dengan satu anak murid aku lah yang aku coach dia 2 tahun lepas sampai sekarang. Dia boleh jual ikan setengah tan tau dengan menggunakan Facebook Live. Boleh jual durian, boleh tarik orang masuk kedai.
Because Betul bang. possibility of bila buat Facebook Live ni, salah satu kekuatan dia adalah orang boleh tengok kau real tau. Betul bang, betul, exactly bang. Dan Ah. saya sekarang ni saya suka tengok dekat dalam Facebook page ni banyak yang macam business online lah, business dengan Yap. FB lah, apalah. Saya tengok banyak budak-budak kita yang buat sales ni sebenarnya bagus. Kadang-kadang tu saya tengok dia jual tudung je bang, tapi viewers dia sampai 2000 live. Tapi dia adalah buat aktiviti. Itu dia main tutup nombor. Tutup nombor. Tutup nombor. Itulah. Saya rasa takut pula nak buat benda macam tu. Itu kontes. So, itu kontes. Tapi macam kita lebih kepada information, macam mana nak berkongsi tentang ilmu. So that saya rasa tak sesuai untuk yang tu. Tetapi Bang Jeb, saya nak salute Abang Jeb. Satu lagi benda yang saya nak alang-alang abang ada kat sini. Bukan, bang, abang bagi free semua benda yang abang bagi tu. Saya cakap abang, I tell you, saya respect gila kat abang. Sebab kalau kata ikutkan betul-betul apa ilmu bang, serius bang, kalau ikutkan orang lain ni dah fikir dah macam mana cara aku nak buat duit ni, buat tu duit, ini bayar, itu bayar kan. Tapi saya kata siapa yang pergi tengok Abang Jeb punya channel tu memang tak rugilah sebenarnya. Hari-hari dia akan kongsikan dia punya keyword dia. Lepas tu pula dia benda tu sebenarnya praktikal bang, memang praktikal. So kalau orang tak gunakan betul-betul peluang yang ada tu, sayanglah kan. Dia sebab apa tahu? Ada orang pernah tanya dengan saya, saya tak buat kelas. Saya kurang buat kelas sebabkan saya punya forte benda lain, dan saya ada juga saya buat kelas untuk macam contohnya untuk usahawan mara, saya terikat, saya memang mengajar, tapi itu bidang lain lah. Dan saya banyak bidang-bidang lain saya memang dah ada spesifik saya mengajar. So bidang yang saya bagi ini adalah, saya rasa dia adalah satu apa orang kata, perkongsian. Sebab kita satulah, sebab orang pernah tanya, sebab itu ramai orang jemput. Sebab bila saya buat live ni, ramai orang jemput. Hari tu Dr. Niki Syuhada jemput, hari tu orang Perak jemput untuk memberi tentang jenama peribadi, dan ini merupakan satu forte yang saya buat. Sebab ini saya nampak sebagai platform untuk saya berkongsi. Sebab aku merepek pun merepek, mencarut pun mencarut, tapi aku ada forte aku. So itu yang boleh buat pecah gelak. Aku suka orang jemput, aku datang. Orang nak aku cakap, tapi kau tak jemput aku bila ada awet je kau tak nak jemput aku. Ini aku marah ni kan. Abang Jeb, tapi tak apa Zul, dia kena, aku nak dengan awet ni, aku nak kau jemput aku dengan awet. Boleh bang. Sebab apa? Lepas ni nanti, sebab apa? Saya akan ada juga yang daripada yang saya punya daripada Brozul, sembang santai bersama Brozul ni segmen ni. So that tak apa bang. Dia tak ada macam terlalu official sangat apa semua. Jadi dia kerja harga, dia nak masuk ke, no problem. Saya nampak Abang Jeb, saya akan make sure Abang Jeb masuk. Dia standby. Macam ada orang tanya aku. Ada orang kat page aku tanya, Assalamualaikum Abang Jeb, buat live dalam kereta ke? Allah, ini maknanya dia belum pernah tengok aku buat live. Aku selalu buat live dalam kereta. Time cuti, Sabtu Ahad, aku selalu buat live dalam kereta. Sebab aku dia kalau saya buat live dekat Sabtu Ahad, saya selalu buat dalam kereta lah. Kalau hari biasa tu saya kat studio. Tapi Zul, dia macam ni lah Zul. Aku berkongsi, orang tanya aku. Sebab ada orang pernah tanya, ini adalah satu perkongsian aku. Sebab orang tanya dengan aku, apakah rahsia kejayaan aku? Aku cakap dengan dia orang, rahsia kejayaan aku jika aku dapat bantu orang lain berjaya seperti aku. Itu yang aku nak kongsi. Dengan Abang Abu, dua orang ni memang saya respect lah. You all punya method, you all punya objektif memang, I tell you, memang power lah. Betul, saya respect. Sebab macam Abang Abu kata, dia sebab apa tahu, macam saya kan, kau pernah naik Gunung Kinabalu tak? Zul tak pernah naik lagi Gunung Kinabalu. Sampai kat bawah Gunung Kinabalu. Kau kena naik Gunung Kinabalu. Sebab bila kau naik Gunung Kinabalu, kau akan tahu dia dalam hidup ni, kita kena ada, pengalaman aku Gunung Kinabalu ni yang aku rasa teruja. Sebab aku pernah naik Gunung Kinabalu, 2 kali naik, 1 kali tak lepas, 1 kali kedua naik. Aku bawa satu budak ni nak tidur dah, tinggal lagi 100 meter nak sampai. Aku cakap dengan dia, Di, abang langkah 1, kau langkah 1, abang langkah 1, kau langkah 1, kita naik atas. Sampai atas dia nangis. Sebab saya boleh naik, saya boleh tinggalkan dia. Tapi sebabkan saya rasa cakapkan dalam hidup ni, kita tak boleh tinggalkan orang keliling kita. Very deep, dia cakap tu very deep. So kita kena bawa, saya bawa dia naik atas. Saya kata kalau duduk kat bawah ni, kau dapat sijil black and white je. Tapi kau tarik ke atas, kau kau dapat colour. Kau tak boleh tipu diri sendiri. Kau boleh tipu orang lain, kau dapat sijil colour atau sijil black and white. Tapi kalau aku naik dengan kau, satu langkah, tu je. Itu yang menjadi prinsip saya selama ini.
Kita jangan, Betul. kita nak bagi, kita kena tolong orang keliling naik sama dengan kita. Jangan kita Betul. dudukkan dia orang Exactly, kat bang. bawah. Itu Exactly, satu bang. kelebihan ilmu lah. Ilmu jangan kedekut. Dan Betul. kadang-kadang tu kita kena bantu lah kawan-kawan. Macam aku tak kisah, kau nak buat, aku sokong, support. Ada Ya, bang. juga yang meniru apa aku buat macam kau. Aku tak suka sebab apa? Dia buat tanpa izin. Dia tak beritahu, sedar-sedar jadi ikut belakang. At least kau kan, kau acknowledge, aku Bang. sokong sebab apa? Itu bagus. Kau ambil apa yang aku bagi, kau ajar. Exactly, Ini dia bang. ambil, dia tak ambil bulat-bulat, dia curi duduk belakang, dia jalan belakang, dia impit dia belakang. Itu tak best lah. Itulah. Kita Abang Jeb. collaborate lah. Exactly, Bang Jeb. Itu sebabnya kadang-kadang kalau abang perasan bila saya buat saya punya live ke apa ke, saya akan sebut ada benda-benda yang Abang Jeb sebut. Dan saya akan beritahu kat situ. Macam Abang Jeb selalu pesan, saya kata. Abang Jeb selalu pesan. Ni. Siapa lah orang kata orang tua mana lah Abang Jeb ni kan? Aduh, kurang ajar betul. Tapi saya selalu kata, fikiran. siapa Abang Jeb ni? Dia lah Sifu Branding, saya kata kan. Ini orang ni apa dia buat, apa Tapi dia buat. Zul, aku nak betulkan satu Zul. Sifu Branding ni bukan aku seorang Zul. Yes, faham. Saya tahu Abang Jeb ada kata aku ada few orang kan. Kolektif. Dia ada seorang doktor, ada seorang fotografer, ada seorang Mamat yang runner untuk aku yang jaga aku punya event, dan ada seorang lagi aku punya graphic designer. Kita kolektif. So aku salah seorang team lah effort. Aku founder, aku berdua founder, dan aku ada kolektif. We do it together. We always been proud of helping people. Sebab berkesan macam mana tertubuhnya Sifu Branding ini adalah we don't do design, we don't do logos, we don't do videos. What we do is we teach you how to do videos, how to do logos. Betul bang. Sebab dalam branding tu yang lain. Saya kadang-kadang tengok bila macam contoh Abang Jeb tahu kan, saya ada buat yang macam contoh nak buat video untuk bantu usahawan apa semua kan. Saya sebenarnya bantu diorang, saya buat diorang benda-benda tu, tetapi kadang-kadang tu saya faham kadang-kadang kita pun bukannya boleh cope dengan semua benda yang kita nak buat tu. Betul. So saya kata ada bagusnya, ada one time nanti besok kita duduk sama-sama, kita bincang. Mungkin kita boleh ajar diorang macam mana nak buat benda tu. So supaya diorang pun boleh dapat value added, dan dia orang pun akan share, kenalkan kita ke orang lain juga. Sebab macam Abang Jeb katalah, kita share ilmu tak rugi. Orang akan bantu kita lagi. Dia satu Zul, aku punya objektif dengan aku punya team objektif is to bantu usahawan supaya dia ada ilmu, supaya dia tidak ditipu. Betul bang. Kalau tidak sebab terlampau banyak orang yang kencing dia orang dengan letak harga video 15,000 kata boleh viral, tapi sebenarnya dia charge buat iklan. Ada Zul bro, ada yang macam-macam kata aku boleh viral. Harga berapa? 15,000 harga buat video. Lepas tu letak harga untuk buat ads. Sedangkan dalam video dia bila kata viral definition viral, dia organic bro. Dia bukan beli iklan. Bukan beli iklan, kalau kau bukan beli tengok ad. Dekat FB page dia, tengok view 200,000, engagement 5, share 6, komen sikit. That's not viral. That's beli iklan dekat FB ad. Everybody can do that. Itu yang aku nak educate dekat customer supaya dia orang tahu apa viral. Viral maknanya organic. Bila organic maknanya kau tak payah bayar duit untuk buat iklan. Exactly. Betul. Itulah masa viral. Kita nak educate. Dia orang tak faham Zul. Ini yang terjadi. Kita kena educate klien kita. Sebab contohnya aku ada juga yang 2-3 orang dah datang. Dia kata bang kena buat website, kena buat e-commerce. Ada seorang usahawan datang call, dia kata bang saya nak buat website. Aku cakap ni apa? Kau nak buat website apa? Saya niaga apa? Niaga baju. Cakap niaga baju, okey. Nak buat apa? Nak niaga baju online ke? Tak, nak cari agent. Kalau nak cari agent tak payah buat website. Kalau nak niaga baju kau buka dekat Shopee. Betul. Agreed. Kau dah ada online, kau dah ada online store, kau dah ada back end, kau dah ada payment gateway. Lepas tu kau ambil je link tu, kau letak je lah kat Facebook. Kau ambil link tu, kau letak dekat website. Kalau kau nak buat website. Yang ini yang kena orang kena nak digital marketing, kena ada website, kena ada online store. La ilaha illallah. Orang meniaga WhatsApp pun boleh meniaga. Habis anak murid aku tu meniaga setengah tan ikan pun tak ada website. Dia meniaga pakai WhatsApp je. Betul bang. Ini yang kesian tau. Digitalisasi ni sebenarnya kita kena tolong usahawan supaya dia celik. Dia celik supaya dia dapat melihat bahawa apa proses COVID-19 ni, macam mana boleh membantu, macam apa yang dia perlu buat. Meniaga pakai WhatsApp dululah. Betul. Itu je dulu. Sebab kalau kau tengok budak-budak yang meniaga kat Facebook, yang buat Facebook live, tak ada seorang pun ada online store. Memanglah bang.
Betul lah. Dia pakai Agreed lah WhatsApp tu. je. Betul. Yang kadang-kadang Lock. betul. Kadang-kadang tu yang saya tengok tu dia pakai dia punya Facebook live dia. Dia pakai dia punya Instagram live dia. Dia pakai dia Bigo live dia. Tulisan je. Tulisan dia. So macam tu sebenarnya. Tapi biasalah bang, kadang-kadang orang tak tahu dan orang ambil kesempatan. Itu yang kesian tu. Dan dia pun kadang-kadang satu juga benda yang dia orang kena tahu, kena ada ilmu. Kena banyak tengok, kena banyak membaca bang kan. Jangan senang-senang kena tipu macam tu je. Video viral betul. Saya sokong kata Bang Jeb. Dia bukannya viral dengan kita beli apps tu, bukan. Dia viral ni dengan dia secara general, dia secara semula jadi dia orang share, orang komen. Itu yang orang tak faham. Kita kena educate lah. Sebab kalau nak tengok video ni viral tak viral, kau tengok dia punya organic share. Kau tengok dia punya komen. Kalau kau tengok dekat page dia, dia punya page ni, dia tengok dia letak video dia 100,000. Betul. Dan kita tengok berapa banyak komen. Berapa banyak share. Itu indikator. Kalau tidak, dia beli iklan. Aku dah biasa beli iklan. Aku boleh beli zaman aku buat negara aku, Zul. Aku boleh dapat iklan video aku serendah 0.003 sen. Ambil korang dengar tu. Sebab kita dah betul formula dia. Formula dia ada formula lah. Dia ada macam mana kau nak dapatkan dia serendah daripada 30 sen turun kepada 10 sen kepada 3 sen kepada 0.03 sen. Sebab kau dah dapat formula. Itu formula dia tu kau kena belajar buat FB ads lah. Tapi itu kita dah tahu video tu dah boleh cecah 200,000 dengan harga bayar RM200. Dengar tu. Itu semua trik-trik lah. Trik-trik yang orang kata yang buat FB ad dah tahu. Bukan sebab nak berniaga kat internet ni, bagi aku perkongsian tak semedang itulah. Kau bayar hari ni besok dapat duit. Tak, kena biasa usaha. Exactly, dan macam kau buat sekarang ni bagus sebab kau nak dapatkan kau punya followers. InsyaAllah konsisten buat, numbers akan naik. Betul bang. Aku akan tolong buat watch party, aku tolong share. Thank you bang. Ini yang kelebihan. Itulah yang best tu. Itu yang saya kata tu. Di situlah yang kita perlukan orang-orang atau rakan-rakan kita bantu kita, push kita macam gitu kan. Ini Sifu tolong ni Sifu. Bukan senang. Dan satu hari ni keyword aku kongsikan hari ni adalah expert tau. Pakar. Kalau boleh jadikan ke apa yang kau suka buat sebagai kau punya ambition, sebagai kau punya kekuatan, dan jangan jadi self-validated, self-proclaimed expert. Ini bahaya. Ini baru setahun jagung buat Facebook live dah claim expert. Ini bahaya. So kalau macam kau bagus kau dah buat behind the scene, kau dah tahu masalah, kau dah buat ni, then at least you know. Good. That's the word expert can be used. Sebab kita pun tak berani nak pakai benda tu bang. Sebab apa, kita pun masih belajar, masih nak mendalami benda-benda ni kan bang kan. Sebab bagi saya otai brother-brother saya kat depan saya ramai. So I need to respect all of you. Saya suka belakang tabir tengok benda, belajar daripada you guys and then buat kan. Tapi kau pakai Black Magic kan banyak. Aku tengok kau punya mixer pun Black Magic mixer kan. Betul bang. Exactly bang, betul. Tu dia abang nak tengok kan tu ya, saya ada buat satu video shoot masa dekat dia dah nampak panel dia dah tahu dah. Dah nampak panel dia dah tahu dah. Ini producer kot. Aku buat Facebook, aku dah buat live streaming berapa tahun Zul. Kau kena beli satu Zul. Kau ada SDI cable. Kau ada tak SDI cable 100 meter? Ada SDI cable? Ada. 100 meter? Kena ada. Saya punya kena sambung lah. Abang punya memang aku punya 100 meter terus. 100 meter terus. Itu yang abang Jack kata tadi, daripada dalam OB terus masuk bawah tangga. Terus bawah tangga masuk. Aku buat masa tu bukan meletop. Aku buat meletop. Anugerah meletop era daripada OB sampai dekat aku punya Black Magic 100 meter, daripada Black Magic komputer aku ke panel modem router 70 meter. Gila aku ada satu kabel Ethernet kabel lah 70 meter. Wah, itu memang tarik konsep lah. Kalau kau rasa kau nak cari orang yang duduk bawah tangga, duduk situ duduk kan. Budak-budak aku dah memang terror duduk bawah tangga.
Bang, apa kita nak pening kepala bang? Saya tentu-tentulah kita buat event. Kalau semua benda saya nak buat, apa guna Big Brother saya ada? Saya Roger lah. Abang Jeb, come on, tapi jom. aku pengalaman yang paling teruk aku pernah buat live kan. Ini pengalaman aku buat tahun lepas tau babe. Ini pengalaman yang aku rasa ngeri babe. Aku boleh ceritakan kau rasa geram. Aku dah cakap dengan sebab dia buat event ni Tun punya event tau. Sebab dia masa tu koperasi. Dua event atas dengan bawah dekat Tamarin Square tau. Tun datang bawah, lepas tu kena lari naik atas. So kita kena set dua, dia orang dah ada dua team yang set buat MCP. Atas dia satu team, bawah dia satu team. So aku kena ada set bawah dengan set atas. Aku dah cakap dengan kontraktor. Aku cakap aku nak dedicated line. Kau bayangkan Tun sampai pukul 9, pukul 8 internet aku jatuh kosong, tak boleh connect. Rupa-rupanya kontraktor tu dia cabut wayar tu, dia pecahkan ke banyak orang. Aku tak boleh connect internet. Bila Tun datang, jam. Aduh, geram doh internet lain. So kali kontraktor kena marah. Dia terus naikkan dia punya megabit. Lepas tu baru aku dapat buat live. Tapi dia punya panik sebab kabel saja. Aku tarik kabel je. Dia punya internet kabel tu je. Aku cari, aku ajar betul. Dia bila telekom. Saya boleh rasa stres tu. Stres dia bukan kita tak boleh tarik feed. Dia tak naik. Dia tak naik ke atas. Dia tak naik bang. Kosong bang. Gila bang. Oi, hai. Itu benda-benda cabaran yang orang tak tahu bang. Sebenarnya orang ingat kita buat video live apa semua senang ke? Nak kalau kena dengan event dengan PM, kena dengan event dengan menteri-menteri. Oi, bukan senang bang. Hai. Sebab dia kalau buat event ni, dia punya cabaran dia adalah macam aku Astro, aku akan minta dia dedicated line. Dia akan bagi dedicated line. So maknanya dia macam masuk stadium tu, dia bayar 3,000 dengan TM, refund balik, kita dah ada kabel tu dah masuk, ada internet kabel lah. Ada line lah. Ini yang orang tak faham bila buat internet. Jangan bang, orang ingat senang. Cabaran, orang tak tahu kita tarik kabel, kita duduk diam-diam kat belakang tu. Orang kat rumah boleh lah kau buat live, kau cakap seorang-orang. Kau tengok kalau tengok buat live, menteri datang sama dia orang duduk belakang kau, tengok mana line aku nak tengok. Kau. Itu cabaran Zul buat live. Cabaran bang, betul bang. Saya agree. Itu sebabnya bang, bila saya buat event tu, saya akan make sure dekat belakang tabir tu orang-orang yang duduk dekat konsol tu kena bertanggungjawab lah itulah, sebab saya dah sibuk lah dekat sana dengan jadi floor director apa semua kan, sana lah lagi, sini lah lagi. Dulu walaupun saya dah memang ada budak-budak saya yang uruskan benda tu, tapi tak boleh lah bang, bila kadang-kadang bila kita dah biasa kita uruskan benda tu, kita takut ada benda yang terlepas pandang. So kita jadi macam terlalu lebih macam nak perfect lah, tapi sebenarnya we try to be perfect lah. Sebab apa? Bukan senang bang. Event ni benda yang boleh buat lagi sekali bang kan. Betul. Buat betul-betul. Sebab dia kau punya director yang duduk dekat MCP tu dah kena jaga kamera. Dia dah tak boleh fikir live, dia tak boleh fikir benda lain, dia dah jaga kamera, dia dah gitu. Macam aku ni cerdik kadang-kadang macam ni tau. Aku punya PR, budak-budak aku punya PR dia terror tau. Dia pergi kadang-kadang pergi event orang kan. Dia tanya siapa yang pegang audio dengan pegang mixer. Lepas tu dia tanya, bang, curi satu line boleh tak? Dia curi satu line je. Bang, curi satu line je. Lepas tu dia dah PR bagi, selalu macam tu lah. Bang, curi satu line bang. Output bang. Apa? SDI ke HDMI? SDI boleh bang. SDI boleh bang. SDI. Oh, tarik SDI, tarik ke belakang. Sebab itu PR kita orang tau. Kalau kita orang pergi mana-mana, macam ke di event, kita akan cari orang kan. Kita punya PR kena tinggi lah. Assalamualaikum. Kan, bang. Abang jaga bang. Okey, saya ni macam ni bang. Boleh tak saya cucuk satu kabel? Bang Jeb, itu sebabnya saya kata kadang-kadang ada yang berlaku. Macam saya memang main organizer lah. Kadang-kadang kalau kata event tu apa semua, memang saya lah yang main connya. Jadi yang lain-lain untuk bawah ni saya dah akan beritahu. Semua yang kontraktor saya yang kerja sama dengan saya kata tolong pergi kerjasama. Tak kisah sebab kita lah satu team. Bottom line kita nak make sure event kita berjaya. Jangan nanti ini minta tolong tak boleh, itu minta tolong tak boleh kan. So senang sikit. Tetapi pernah juga saya, Abang Jeb kata tu betul lah. Saya masuk event orang sebab last minute dia orang minta tolong kita. Kita datang, bang, PR paling penting bang. Budi bahasa bang. Budi bahasa tu kena tinggi kan. Budi bahasa kena tinggi datang bang. Aduh. Tapi itulah aku kalau itu con tu kan selalunya dia bos dah jalan tau. Atau aku kena pergi kat dua orang. Cari audio man yang jaga audio dengan aku cari dengan orang yang jaga mix MCP.
MCP. Mixer. Sebab kau Mixer. nak cari audio, kau kena cari Betul. bang, boleh tak XLR sebiji bang, bilang gitu. Bagi upload. Manis dia muka kan? PR banget. Manis dia Dia muka. cari dia bang, dia suka. Senyum sikit bang. Okey, boleh bang. Kita nak XLR satu bang, kabel nak cari masuk audio, nak masuk saya punya mixer bang. Ya bro, budak-budak aku Betul. kalau PR, dia punya PR dia asap bagus sebab ini orang-orang yang penting. Sebab orang MCP ni kadang-kadang sombong kan. Kalau kita Betul. PR bagus, dia akan kata okey, dia bagi kabel. InsyaAllah. Yes, sebab kita kerja dengan orang dalam industri ni faham. Orang luar industri dia tak faham. Sebab itu kita kata audio kita kena jaga. Sebab itu kadang-kadang aku tengok buat FB live, suara bergaung. Betul. Dia tak ada mic, faham. dia tak fikir pasal mic, dia tak tahu kehebatan benda-benda ni. Benda-benda kecil ni sebenarnya yang buatkan orang tertarik nak dengar kau punya FB live. Itu orang tak faham. Suara kena jelas dan kita tapi paling penting ni lah bang, line internet kita kena bagus lah sebab ada a few time tu bang, ada a few time yang saya buat untuk Zul and Norman Talk Show tu, aduh dia punya internet jam lah, saya pun tak tahu kenapa kan, mungkin terlalu ramai sangat ke orang that time ke apa ke, so dia punya bandwidth teruk, dia lagging, kadang-kadang si Norman dah cakap saya baru nak bercakap, Allah kena control pace lah, tapi malam ni cantik lah. Malam ni cantik lah. Hari ni sebab dia pada rumah kot. Itu pada rumah kot. Dia dekat rumah. Sebab sekarang tak ada lagging dah. Kurang sikit lah. Sebab orang dah tak duduk dekat handphone dah. Orang tak duduk kat internet lagi. Mungkin sekarang ni pun dah kurang lah. Tapi abang setuju tak bang? Siapa yang buat during bulan pertama dan bulan kedua kita punya MCO tu, sebenarnya memang bagus lah. Dia, bila siapa yang dah start tu memang bagus. Sebab apa? Dia dah create awareness. Sebab during that time, boleh katakan all the time phone dekat tangan bang. Tak ada benda nak buat. Betul. Kan? So that orang kata orang dah mula nampak, oh dia ni buat ni. So dan macam saya kata tadi lah, saya ingatkan orang tak adalah ramai yang nak tengok kita Bang Jeb. Ramai sebenarnya. Dan satu lagi benda yang saya kata yang bagus bila kita buat live talk show ni, kalau Bang Jeb nampak tu dekat dalam kita punya talk show selalu tu, itu semua rakan-rakan saya, klien-klien saya sebenarnya tu Bang Jeb. Semua klien-klien saya. Tapi kau untung, kau berdua. Kau boleh lawak, Norman gelak. Norman buat lawak, kau gelak. Aku buat seorang dah. Tak, itu saya respect. Bang, itu sebab saya respect. Dan sekarang ni saya nak ikut sifu saya. Ada setengah segmen yang which saya tak boleh buat dengan dia. Tadi saya kena buat seorang. Saya kena buat. Sebab dia kena kebal dia kena tinggi. Kebal kena tinggi bang. Kadang-kadang tu sebenarnya bukan semua orang boleh duduk depan PC ni macam ni, depan kamera ni macam ni, dengan ada je benda dia nak keluar, nak kata kan. Bukan senang bang, kadang-kadang keluar. Kan? Tapi dia satu perkara, aku rasa aku habiskan dulu ayat kau. Saya suka Abang Jeb punya segmen, semua dia bercerita. This is about story. Ada dia cerita 1, 2, 3, 4, 5, bagus. Saya kata ini storytelling best ni. Ini ilmu kena belajar storytelling. Nanti kau kena buat kelas storytelling. Satu lagi Zul, kalau boleh aku nak memperjuangkan satu lah. Aku nak memperjuangkan satu upkan standard lah. Contohnya aku tengok dekat, aku ada buat satu analisis di zaman PKP ni kan banyak orang buat perkongsian ilmu yang percuma. Dan ada government body also membuatkan perkongsian percuma. Dan ini mungkin kalau dia dengar dan dia boleh ambil iktibar, upgrade sikit speaker tu. Kalau speaker tu kadang-kadang bercakap dengan bercakap 1 jam dekat headphone, audio tak dengar, kejap ada kejap tak ada, upgrade. Bagi aku orang-orang yang nak memberi ilmu ni kena datang kelas kau ke kelas apa-apa ke, supaya dia boleh tahu presentation. Dia punya presentation skill tu kena naik. Kalau dia bercakap pun lari topik, kejap ada topik. So yang itu kesian lah sebab dia lambakan. So dia kena ada skill lah. Kena ada headphone ke, ada apa orang kata mikrofon ke. Itu sebabnya Abang Jeb, sebenarnya saya start dengan apa tu yang Abang Jeb pun tahu kot, Abang Jeb tengok-tengok. Sebenarnya daripada satu saya tambah. Setiap minggu kalau Abang Jeb tengok, ada je benda saya buat. Ada je baru. Kan? Itu perlu, kita perlu educate tau. Dia perlu educate. Sebab ada dia orang ni macam tak nak invest lah. Dia tak nak invest dengan lampu, dia tak nak invest dengan mic. Lepas tu ada yang self-proclaim ni kan, dia kata dia digital expert, tapi sebabkan dia boleh tukar background Zoom saja, dia boleh jadi digital expert. Senang lah macam tu bang.
Dia sebab dia boleh tukar zoom, belakang ada background, dia dah boleh tukar, dah boleh claim digital expert. Sampai cakap kat orang yang jangan. macam kita ni bekerja keras nak buat pun dah pun pening kepala dia macam tu. So ini kita nak kongsi lah Zul supaya ramai orang, kita nak create awareness. Create Betul. awareness so that people knows our value. Betul. We naikkan standard audio kita. Kan, kita naikkan audio bergema. Kalau aku pun dalam kereta pun bergema tapi aku dah pakai headphone supaya Betul, aku exactly. nak bagi cakap lah. Bang, Lepas tu adalah gambar muka, lampu sikit, Allah terjatuh pula. Tak apa Abang Jeb, itu sebabnya macam saya kata, saya usaha carikan satu kamera macam tu. Malam ni sebenarnya saya test ni sebenarnya kamera yang dia bukan branded pun bang. Sekejap saya tunjuk abang sekejap Kotak dia tunjuk kotak je. Ada. Ni aku kotak boleh dia tahu bang. dia punya kotak. Ada dia ni. Tak nampak. Okey. Oh, itu yang aku nampak. Yang ini aku rasanya yang dia J5 grade. 1080 J5 rate ni kan? Ya betul, J5 grade. Dia berapa? 200 180? 249. 249. Sebab apa saya rasa harga dia kena pun, test kalau dia boleh buat untuk green screen cantik tu. Tapi aku tengok dekat video dekat handphone ni okey. Nampaklah muka kau clear cerah sikit daripada biasa kan. Itulah sebab apa kadang-kadang sebab yang saya pakai tu laptop je. Ni dia 720. Tak kurang bang. So saya kata saya kena itu yang saya nak cari webcam pro yang 920 tu. Tapi tak ada stok. Saya dah cari dekat Shopee tak ada, Lazada habis. Saya pergi Loyat tu tak payah cakap lah kan. Selalu ingat tu tadi ada member call tadi. Kau kat mana? Kau kat Loyat kau cari. Tak dapat juga. Tapi lalas saya kata yang ni okey lah sebab saya dah tengok tadi yang ini dekat Mac boleh masuk ah. Kat Mac boleh masuk. Aku pakai Mac kan. Dia pakai Mac okey lah. Boleh. Betul. Saya dekat rumah saya pakai saya punya desktop. Ini kat mana? Dekat office ke dekat rumah? Dekat rumah saya. Dekat rumah saya dekat belah atas ni semenjak MCO tu Bang Jeb. Dia jadi macam separuh office lah. Kan semua nak buat kat sini. Invest in equipment. InsyaAllah dia dah boleh, kau dah boleh. Rumah saya pun nak risau dah bang. Apa lagi awak beli kat atas tu bang? Aku kalau beli nasib baik aku mem tak tahu. Aku simpan kat office. Tak, dekat office satu hal lagi. Yang kat office tu dekat office lah. Yang dekat rumah ni. Aduh, sebab kadang-kadang saya ada tabiat. Investment bang. Kadang-kadang saya kata, saya suka benda macam contoh, semalam kan saya buat video, satu lagi bang, saya suka Abang Jeb cakap yang kadang-kadang orang complicated nak buat video. Sebenarnya aku buat video yang pelik-pelik ni Abang Jeb kata semua dah play handphone. Betul? Exactly. Cuma you kena invest pada handphone. Macam contoh kadang-kadang orang tengok, orang ingatkan kita suka-suka. Macam kita dalam bidang kita ni, kita cerita pasal video, kita cerita pasal tu, mana boleh kita nak apa tu, tak nak invest dekat kita punya equipment. So macam semalam Abang Jeb nampak kan saya ada buat satu video yang saya pergi buat site visit tu. Oh tu dengan ada gimbal sekali lah tu. Tak bang, saya pakai saya punya phone semata-mata saya pegang. Tak ada gimbal lah. Tak ada gimbal. Saya pakai tapi itu mesti handphone kau tu ada stabilizer. Ini saya pakai Samsung S20 ni. S10. Dia ada stabilizer lah tu. Tapi dah memang steady dah. Bagi saya kalau dah yang ni pun dah cukup dah sebab dia dah stabilizer. Kau edit pakai apa? Edit pakai apa? Kalau cakap abang je kelak. Saya pakai Viva Video je Pro lah, tapi Viva Video Pro. KineMaster bro. KineMaster saya ada pakai juga. Tetapi dekat dalam saya punya iPhone. KineMaster best kat pakai iPhone. Tapi bila saya pakai dekat sini, saya lebih senang macam pakai Viva tu kejap sikit. Yang video mangga yang aku kopek mangga tu, aku pakai KineMaster je. Sebab KineMaster yang berbayar, dia banyak efek. Betul, banyak efek, banyak ada sound effect. Banyak efek, dia punya tu banyak. So kalau boleh, kalau macam aku, sebab aku dua-dua handphone aku ada. Tapi kalau dia tak boleh. Kalau Android lain bayar 133. So aku dua-dua handphone aku ada. KineMaster. KineMaster is the best lah sebab aku ajak. Betul. Dia kalau jenis yang malas je duduk je kan. Aku shoot sekejap je aku dah boleh buat dah. Aku dah ada insert. Betul bang. Kadang-kadang ni orang satu lagi benda alang-alang ni dia duduk dengan Sifu ni. Okey. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak buat video. Dia pun buat merakam video ni ataupun ambil shoot ni semua orang boleh buat. Nak buat editing tu lah. Dan kadang-kadang tu bila dia nak sampai terlalu perfect sampai tak post. Itu masalah dia. Dia kena tahu kena master apa semua ni. Tak Zul. Dia sebenarnya kan ini adalah benda yang berlaku kepada
kebanyakan editor. Okay, dia punya masalah ada satu, Zul. Kebanyakan orang dia tahu shoot, dia tahu Nak edit. edit. Tapi bila dia Betul. sampai edit tu dia pening kepala. Sebab dia tak ada plan. Sebab macam betul, aku, dia kalau tak- aku buat TV program, aku tahu aku shoot satu hari maksimum 4 jam je aku shoot. Lain semua aku main. Budak-budak aku akan relax sebab kita tahu konten kita untuk satu episod tu berapa jam footage kita perlukan. Sebab itu Betul. bila kita shoot, kita orang selalu shoot interview dulu. Kalau aku buat apa-apa video, macam contohnya mangga ke apa-apa interview aku buat yang aku terjebak, aku akan shoot interview dulu. Aku akan cakap apa yang aku akan cakap. Lepas tu aku akan potong dengan tampal. Aku punya insert lah. So kalau yang kau tengok video yang aku cerita pasal t-shirt, video apa yang dekat page aku sebut, yang dekat YouTube aku akan buat interview dulu. Betul. Aku akan bercakap apa dia aku punya cerita. So kalau macam kau sekarang, kau cakap, kau rekod, kau punya insert tak cukup. Kau kena banyak ke insert. Aku punya insert 5 saat satu insert. 5 saat bercakap banyak, satu bang. insert. Ya, sebab aku tak suka tengok muka. Lepas tu kau boleh tampal uak-uak tau. So kadang-kadang aku bercakap, aku ada uak, okey, uak. Aku potong uak dengan okey, aku bagi aku nampak aku cantik, aku tampal gambar. Betul, saya nampak. Cantik. Itu cara aku shoot, aku shoot edit. Dia bukan kau shoot, lepas tu kau nak edit memang pening kepala sebab kau tak tahu interview kau. Sebab kita buat rancangan TV, kita punya trik adalah kita buat interview. Dah ada story baru kita tampal. So video shot kita 1 minute-nya movie, kita dah tahu, kita tampal gambar je. Itu kelebihan yang kau boleh buat. Dia punya shoot. Sebab masalah utama kebanyakan, siapa yang nak belajar, mai aku ajar kau, datang, request. Aku ajar penerbitan video. Aku ajar penerbitan video. Bukan aku ajar kau edit atau ajar kau shoot. Sebab edit dengan shoot, kau boleh hantar shooter, kau boleh hantar editor. Tapi kau nak belajar penerbitan video on mobile dan on HDSR. Kau boleh buat kelas kat tempat kau, Zul, aku datang, aku ajar penerbitan. Because penerbitan ini orang tak nampak skill dia tau. Sebab dia dah boleh selesaikan 30% daripada masalah syuting. Ini kita punya skill lah, penerbitan. Kau boleh cheat, kau boleh tipu, kau boleh settlekan setengah masalah kau. Yang ini yang orang kata kenapa nak shoot, nak kena ada penerbit. Sebab ada orang tanpa aku dia boleh shoot video. Tapi kenapa dia shoot sampai 3 pagi? Shoot dengan benda yang sama. Tak habis-habis shooting, dia shoot sampai pukul 3 pagi. Start pukul 9 pagi sampai pukul 3 pagi. Ada director ke apa ke sampai 3 pagi. Tapi kenapa aku boleh shoot benda yang sama, aku ambil 4 jam je. Skill lah. Skill lah, dia penerbitan punya skill lah. Kita punya planning, skill. Kita punya pre-pro, kita settlekan skrip, kita settlekan semua. Aku tahu aku nak masuk, aku nak shoot, aku tak fikir benda lain. Betul. Itu yang orang tak tahu, bang. Orang ingat sesenang ABCD je. Dia belakang tabir tu. Belakang tabir tu orang tak tahu. Itu yang kadang-kadang tu ada setengah-setengah orang. Abang Jeb kata tu, ingat saya yang Abang Jeb punya awal. Kalau kau suruh aku shoot mahal. Bukan aku buat mahal apa, aku nak korang faham. Orang tak nampak apa benda aku buat kan. Tapi kalau orang tahu, join the journey macam mana nak buat, it's not easy, man. It's not easy. Dengan lighting nak kena make sure cukup. Dengan kita punya ni kan, dengan kita punya kita punya audio lagi, apa semua lagi. Orang ingat senang je kan. Bukan mudah lah. Dia tapi macam kau lah, sekarang kau punya expert buat event. Sekarang ni apa? Tak ada, macam sekarang ni mungkin senang sikit lah. Dah ada mobile phone apa semua lah. Tetapi kerja yang kita buat tu bukannya macam Abang Jeb buat tu. Itu Abang Jeb je dah hardcore gila dah. Keluar TV apa semua tu kan. Dia nak kena tengok, bila dah shoot nak kena tengok pula kat layar besar. Daripada layar kecil pula kena layar besar macam mana kan. Bukan senang. Scary. Sebab itu kelebihan aku adalah aku mula-mula masuk, aku dah ajar orang shoot. Aku punya first program aku shoot iPhone 4 tau. Aku buat satu program tahun iPhone 4 baru keluar, DG bawa masuk, aku buat satu competition pasal iPhone 4 shorties. Diorang boleh shoot PSA untuk main di TV. Pakai iPhone 4. Aku tak silap tahun tu 2010. 2010 betul. 2010 2011 yang tu lah. iPhone 4 baru keluar. So aku buat program, PSA program dengan UiTM TK, aku buat dengan Lim Kok Wing, aku buat dengan Cosmo.
Aku ajar budak-budak ni, budak-budak broadcasting, shoot Okay. PSA pakai iPhone, menang PSA tu, PSA dia orang tayang dekat TV. So aku kena sediakan quality untuk TV. Pakai iPhone 4 tau. During that time bang During that time. So aku dah buat dah berapa 10 tahun aku dah buat benda tu. So kita Betul. dah boleh, yang besar kita tak ada masalah, yang kecil kita nak fikir. Is planning lah. Kita ajar Betul. macam mana budak-budak Planning ni lah. boleh buat planning. Budak-budak tu ada storyboard, dia dah tahu shoot macam mana. Sebab ini skill yang kau belajar bertahun. Itu Betul, yang bang. kadang-kadang Bukan sehari orang dua. pergi, dia ada footage tak boleh nak edit. Dia duduk je dalam storage dia kan. Dia habis cerita dia kan, dia ada storage. Tak habis-habis hard disk tu copy. Abang apa tu? Abang Jeb, kenal tak ni? Amri Zeti. Siapa ni? Siapa tu? Makin cabi siapa dia tu? Aku tak ingat muka dia. Ramai orang nama aku tak kenal. Macam kenal je event last minute ni. Dia siapa ni? Oh. Ada orang selalu ada orang selalu kadang-kadang dia salah. Ataupun dia kenal saya. Dia kenal kau. Bang, atau apa best kadang-kadang app kalau untuk edit video? Bang, kat apa PC best app? Window? Kalau aku lah, kalau tanya untuk Abang Jeb. yang kalau untuk PC, kalau untuk beginners pakai Filmora lah. Filmora not bad lah. Filmora, betul. Untuk Filmora Go okay, not bad. Sebab kalau kau nak invest on aku Final Cut Pro X dengan Final Cut Pro 7, semua aku pakai. Aku pakai juga Premiere. Tapi Betul. sebab aku suka pakai aku punya offline, semua aku buat dekat Final Cut Pro 7. Online, aku buat semua dekat X. So dua platform yang berbeza. Tapi dekat handphone aku memang pakai Filmora, aku pakai KineMaster lah. KineMaster lah kan. Aku first belajar editing software merupakan Adobe Premiere 3, gambar kuda putih. Okey bang, saya dah tahulah. Amri Zeti siapa? Alamak, siapa dia? Lah Am. Salah orang. Ini klien saya. Klien saya juga. Klien. Dia klien kau. Saya masa dekat Am dah lah sekarang ni dekat pengurusan Aset Air Berhad ada 2-3 orang nama Am dulu lah dia tahulah saya punya saya last minute ni event orang akan cari saya bang, itu satu benda yang Allah bagilah kan, benda tu kan dia last minute kadang-kadang memang tak dijangka. Contoh saya dapat meeting katalah hari Rabu kan, hari Rabu tu saya pun meeting lah pagi tu, ya tanyalah bila event ni. Oh Abang Zul nak beritahu lah ada sikit kesukaran kata. Kenapa? Event kita besok pukul 11. Okey. Lepas tu bang, saya tanya, tak siapa VIP datang besok? Ingatkan dia punya mungkin ada CEO, MD apa semua lah. Tak besok ada menteri datang bang. Aduh. SOP lagi. Bang, tapi kalau dah ada barang tak ada masalah tu. Alhamdulillah lah. Kalau dah ada barang tapi yang kalau dulu truck je. Ya bang, tapi kalau kata macam contoh benda yang paling saya cuak bila benda macam tu bila ada melibatkan printing. Benda-benda yang melibatkan printing ni apa semua, kalau nak sound system, lighting, staging apa tu tak ada masalah. Lengit bang. Tapi apa yang saya buat kalau kata last minute macam tu, saya akan kata okay, sis sekarang ni memang, dan event tu besok kadang-kadang tu kan, dan kita tak nak dapat dia punya visual, kadang-kadang nak confirm dulu apa benda nak tulis dekat backdrop apa semua. So apa saya kata, dan kena pakai LED lah, LED the best solution lah saya kata. Sebab itu je cara yang kita boleh, orang kata on fly pun kita boleh buat, tak ada masalah, no problem kan. Tapi senang kan, itulah, benda dah ada sistem kan. Macam kalau kau dah ada barang sendiri okey lah, dia dah ada barang tu okey. Dia senang. Macam kita pun macam bila dah ada barang, dia senang buat kerja. Tahun ini pun Apple boleh deliver kat terbaik. Itu ada. Itu dia. Dalam banner jenama betul, dia credibility tu kan. Kau punya branding dah bagus sebab kau punya klien dah kau dah boleh settle masalah orang. Itu adalah salah satu faktor bila banner jenama is your credibility. Kau orang Melayu ni satu je, dia tanya bila. Soalan dia selalu tanya bila. Betul. Benda lain dia tak tanya bila kau nak. Bila kau nak, dah tu benda garu. Aduh, macam mana aku nak settle. Itu dia. Kita orang Melayu, kita punya janji tu nombor satu kita kena selesaikan. It's not about money It's always about trust.
Betul bang, trust bang. Apa-apa benda itu sebabnya saya suka abang Jad kata penjenamaan peribadi tu memang penting bang sebenarnya. Orang tak tahu. Dan saya tak nak sebut nama company, saya takut nanti kan ada censored. Saya pernah pergi ada satu company ni, which is sebelum tu memang ada masalah lah dengan the previous punya EO. So saya pun datang sebab saya ramai kawan-kawan Cina, ramai kawan-kawan India, ramai kawan-kawan Melayu bang. Saya peniaga kan, kita dengan semua orang saya baik. So one day tu kawan saya dekat A ni datang panggil saya, Zul. Aku punya bos dah tension dengan tu EO. Dia nak buat ada satu event tu dinner night. So dia kata setiap kali yang itu orang buat kata itulah kata ni tapi tak dapat deliver. So saya pun pergilah jumpa dengan Tan Sri ni. Dia Tan Sri now is Datuk Sri lah. Tan Sri lah. During that time dia baru datuk lah 7 tahun dulu. So bila saya datang tu bang, benda pertama yang dia buka mulut abang tahu apa dia kata? Oh, another Malay company. Tapi saya tak marah bang. Saya tak marah, saya gelak je. Sebab apa saya tak boleh marah? Sebab itu realiti. Mungkin ada benda pengalaman dia yang buruk dia pernah lalu kan. Tapi bang macam biasa lah bang, saya sentiasa gelak dan sentiasa senyum. Saya kata sorry Datuk Sri, maksud dia Datuk lah, Datuk, saya ada sikit darah Cina lah. Ada sikit lah semana Ching Ho je dulu. Tapi sudah campur lama-lama nampak Melayu lah. Kadang-kadang nampak Jawa kan. Dia gelak. Okay. Tapi Zul dia kata, you jangan marahlah dengan apa saya cakap. Kata dia, bukannya saya racist dia kata. Tetapi banyak kali dia kata yang dia bagi peluang pada company-company Bumiputra dan kadang-kadang tu dia tak boleh nak deliver. Saya pun sebenarnya saya cakap dia memang betul. Saya dah ada track record yang baik apa semua. Tetapi macam saya kata setiap satu event tu adalah benda baru. Dan saya tak boleh nak janjikan benda tu berlangsung dengan baik, tetapi kita tahu apa yang perlu kita buat. So kita try to control mana-mana benda yang kita boleh buat dan kita cakap boleh buat. Dan satu perkara saya terus-terang dengan klien saya. Kalau boleh saya kata boleh, kalau tak boleh kata tak boleh. Sebab apa saya tak nak nanti kan bila kita cakap tu ada satu harapan kat orang bang. Kan orang tunggu kan sekejap lagi kadang bila dan benda ni kadang-kadang benda ni melibatkan ramai orang. Event ni dia bukan boleh buat sekali, besok boleh buat lagi, tak boleh. It's about timing. So benda-benda itulah yang banyak orang kata mengajar saya. Dan saya, Datuk Sri kata kat saya, okay, kalau kali ni I bagi you peluang untuk you buat this event, kalau tak jadi macam mana? Dia tanya saya. Tapi saya ambil satu risiko lah. Saya ambil cabaran. Saya kata apa? Okay Datuk Sri. Datuk, kalau kata saya tak deliver event saya, you just bayar saya 50%. Another 50% tak apa. I boleh tanggung. Oh, you cakap betul lah dia kata. Saya kata, bukannya apa sebab saya nak cakap dekat you I dah buat ni okey, I boleh buat tu, I boleh buat ni, you tak nampak lagi I punya kerja. Tapi kalau kata benda ni berlaku, okay, you just pay me for 50%. Dan saya ambil cabaran tu dan walaupun kita dah biasa buat tapi sebenarnya takut juga Abang Jeb, apa-apa hal jadi Abang Jeb kan. Betul lah kan. Benda ni, itu resiko, tetapi alhamdulillah bang, saya dah jaga dia 7 tahun dah. Dia repeat customer kan. That's what about bila personal branding ni is all about how you solve their problem lah. Betul, dia bang. Tak nak fikir lah. Lepas ni harga dah tak ada fikir dah sebab kau solve their problem. That's one orang tak nampak tau. I think one thing yang what makes you reliable adalah sebab kau pernah bekerja dengan orang. Betul bang, exactly. Saya mengaku. Sebab apa saya belajar banyak benda daripada orang. Saya kerja dulu, saya belajar. Daripada orang, dia belajar. Kau tak terus masuk bisnes. Sebab gini jadi generasi sekarang ni, dia terus masuk buat bisnes. Dia tidak pernah bekerja dengan orang. Bila dia tak pernah bekerja dengan orang, dia tak tahu bagaimana struggle and macam mana nak susah dia terus buat bisnes. That maybe dia punya disadvantage lah. Sebab bila aku bekerja, aku menimbul pengalaman, aku tahu apa expectation klien, apa expectation bos aku ada bos, aku ada klien, dan you learn how to manage expectation. Itu sama juga dalam banner jenama. So if you want credential, klien aku kebanyakan adalah yang pernah service. Aku service juga. Dia kata, are you still doing this? Yes. Okay, can you solve this? Dah buat sampai sekarang. And then that's credibility credibility. You don't proclaim, but people love your work, people recommend your work, people tak, aku nak buat video. Aku dapat nombor kau daripada ni, aku nak buat ni. Boleh tak? And then that's how you build credibility. Dia bukan datang dengan tiba-tiba.
Itu betul bang. Benda itulah yang recommendation orang daripada mulut ke mulut ni lah yang paling penting. Yes. Itu sebab kita kata jangan buat hal. Kalau sekali kita buat benda yang buruk, sekejap je bang benda tu. Nak membina tu lama. Nak menghancurkan je sekejap je bang. Kau buatlah satu benda yang kau tak patut buat. Jadilah. Hancurlah benda Dia tu. kau pegang satu ayat aku Ini yang kau paling penting. My boss, my ex-boss used to teach me. You just need one person to believe in your brand rather than 1,000 people that seen your brand. Dalam tu bang. Kau hanya perlu seorang saja. Itu Betul. bos aku cakap masa aku bekerja dulu, bos aku cakap tu je. Dia kata you just need one person to believe in your brand. That's it. Betul. The betul, rest bang. is nothing, dia cakap. Bagi aku betul lah. Sebab itu yang sedikit sebanyak yang buat aku work hard until now. I just need one person. Dia tak adalah kita kata 1% tu sampai sekarang kan. Kita tahulah, tapi betul lah. dia punya build up tu lah kita cakap kan. Itu je. Betul, sebab itu orang tak nampak. Kalau kita orang percaya, that's it lah man. Kita dah boleh dapat lah. Betul bang. Sebab apa? Macam saya katalah, saya sebenarnya dulu sebelum saya terlibat dekat dalam bidang event ni, saya bukannya orang event pun bang. Kita orang belakang tabir yang macam yang kawan-kawan saya yang lama-lama ni tahulah, saya dalam bidang pentadbiran, saya dalam bidang pengurusan kewangan, saya dalam bidang benda yang tak libatkan event lah senang kata. Tiba-tiba one sweet day tu, tapi saya minat lah nak buat benda tu, minat nak belajar, minat nak tahu. Last tu berhenti daripada TM, terus masuk agensi. So agensi tu yang pengalaman yang kau cukup bagus tu weh, bukan senang nak cari Bang, belajar bang, kena maki, kena hamun. Kadang-kadang kita dekat Telekom, kita dah otai kan, kita dah lama kan, kita dah otai kan. Tiba-tiba bang, masuk dekat dalam advertising dan juga event agency. Dia punya kerja bang, tidur kau tak ada, masa kau tak ada, kau hilang semua benda kan. So daripada situlah. Tetapi bagusnya ilmu-ilmu tu bang, sekarang ilmu tu amat berguna sekarang. Jadi kita dah boleh planning dan kita dah tahu dah ini apa benda boleh buat. Ini boleh buat ke tak boleh buat. Ini boleh buat ke tak boleh buat. Kita dah boleh tahu dah bang kan. So tapi macam saya katalah, pengalaman adalah satu benda yang kita kena beli kadang-kadang tu dengan air mata. Pengalaman tu kita kena beli dengan kita punya cala bala, macam abang kata. Dalam nak mendapat pengalaman tu, kita akan jatuh banyak kali. Banyak jatuh. Banyak jatuh. Tapi itu kena tunggu 1 Julai. 1 Julai tu aku akan buat series. Aku nak explain. Itu buku tu teknik aku mengajar masa Lee Kok Weng lah. So aku tengah compilekan, aku tengah shoot dengan edit some video so that aku boleh kongsikan dengan siapa-siapa yang nak belajar macam mana aku berfikir di sebalik dalam kepala aku kan. So how I have all the techniques yang menyelesaikan masalah orang lah. Ni Norman ada ni, Norman Morta is watching. Oi Norman. Aku dah ganti tempat kau, cuma aku tak pakai topi je. Aduh, ini testing ni sebenarnya nak cerita dia bagus. Sebab saya kata bergerak ni saya punya apa tu yang Bro Zul Apple punya official tu, saya kata kadang-kadang saya sibuk, dia sibuk apa semua, saya kata kena kau kena buat dua-dua. Kau buat selang-selang. Kau macam kau boleh buat adalah kau buat setiap hari, kau push orang pergi ke page kau. Ataupun apa kau buat kau buat dekat page, kau share dekat kau punya personal supaya kau dapat dua-dua. Betul. So you can see that you can drive people to come to your page and like. So kalau tidak, tak ada guna kau punya page tak ada orang like. This is one thing that you need to share. Betul. Exactly bang. Itu pun baru ada lebih kurang dalam, saya rasa dekat page dia. This is my first live yang saya buat dekat page ni. Page ni pun baru ada lebih kurang 280 ke 284 je yang baru. 284 tu dia baru 2%, baru 2 orang. Betul bang, betul. Sebab apa? Sebab saya baru start invite lah, apalah kan, baru kebagai. Sebab kalau kata saya buat dekat saya punya page tu, memang beza lah. Kat sana dah ada ramai kawan bang kan. Tapi tak apa. So that you have to do both. You maknanya kalau kau buat kat page, kau sharekan dekat timeline kau supaya orang ada, supaya that people can comment. And then aku selalunya aku buat aku ada 3 cara. Aku akan buat 3 benda lah. Aku akan buat. First, aku selalu buat kat timeline aku. Aku jarang buat kat page sebab page aku eksklusif untuk
branding sahaja. Sebab yang ini adalah personal aku punya cerita. So I just want to tarik personal friend, then aku tahu pool aku kat mana. Dekat page aku dah tahu dah. I don't need to grow my page. That's different story. Sebab aku punya personal ni aku nak just catch up with my friend. So apa aku buat adalah pertama, aku akan send messenger. Okay, alright. Okay, apa aku buat Saya is dapat. Okay, Saya kau nampak kan? So do that messenger. Maknanya kau bila kau nak live tu kan, dah live tu kau send messenger. Ambil the first 5 minutes kau send messenger. Okay, alright. Okay, Ini second, tulis. dia dua lah. So kau nak bagi orang sedang kau live lah. Second, Alright. kau share dekat group. Mana-mana group yang kau masuk. Okay. Alright. Third, kau share kat page. Betul. Okay, last but not least, kau copy link, kau buat title, kau share kat WhatsApp. So 4 method ni bang Kena buat. Aku paling jarang, paling 4, aku dah ada broadcast list tau. Dalam handphone aku ada broadcast list. So broadcast list aku tembak. WhatsApp. First, WhatsApp list. Aku buat, aku copy link, aku buat title sikit. Lepas tu aku blast dekat broadcast list. Kalau dia orang tengok lah. Kalau tidak, dia orang tak tahu. Send messenger, kau tahu yang kaki-kaki Facebook, dia akan main lah. So messenger tu kena pakai. Kadang-kadang kita tak pakai. Memang tak pakai, jarang pakai. Kadang-kadang so aku buat messenger tu, aku hantar. Hello, buat apa tu? Jomlah tengok live. Aku buat macam tu. Just simple conversation. Yes, betul It bang, works, it works. Dia akan masuk. Eventually dia akan masuk lambat ke, dia masuk kejap lagi ke. But you're aware. Betul. Sebab messenger tu direct message tau. So they don't have, they will see that as a message. Melainkan kalau kau share dekat group ni dia akan lambat. Dia takkan subscribe, dia kena check notification. Sama juga akan page, dia kena check notification. Sebab kalau kau page kau dia tak tulis you first, habis lah. Mati lah. Page ni 3% aja algorithm dia. Kalau kau ada 1,000, 3% tak sampai 30 orang. Betul bang, exactly bang. Tetapi macam saya kata sekarang ni betul Abang Jeb kata tu, memang saya akan buat 4 yang tadi Abang Jeb bagi tu. Dan sekarang ni saya tak nak mula buat konten. Macam Abang Jeb tadi saya memang respect lah. Dalam daripada 1 Jun itu sampai hari ni 42 episod dah. Dan you dah ada 42 konten tu Abang Jeb tu. You dah boleh buat macam-macam dengan 42 konten tu. Aku nak buat, dia insyaAllah lah nak tengah buat ebook lah. Tapi ebook aku ada video. Itu yang kita dalam ebook aku ada video. So aku dah buat, aku ada sekarang ni aku ada, kalau ikut ebook aku ada 4. Satu ebook 9 rahsia idea Jahannam. Okay. Aku ada 19 rahsia idea Jahannam. 32 idea Jahannam, 3 buku berbeza. Aku ada 1 buku 9 rahsia video beracun. Dan 4 ada 1 lagi siakap 3 rasa. Itu pun tengah complete. InsyaAllah yang ini yang tadi kau tengok poster yang gambar 21 ayat gadis-gadis tu kami tengah buat. Lagi 1 lagi tengah buat yang inilah, tunggu 29 kunci bina jenama diri. Wah. Abang Jeb punya tajuk-tajuk buku ni memang beracun betul lah. Memang beracun masalah dia tau. Dia tak boleh ikut, dia tak boleh ikut orang. Kena buatlah, itu identiti. Aku takkan aku nak main ikut orang lain. Aku tak nak sama. Itu beza bang. Lepas ni kau dah pakai kau dah pakai Facebook Live hebat. Aku dah pakai Poyo. Okey lah tu. Lepas ni aku kena pakai perkataan lain pula. Bang Jeb, saya bukan apa, saya respect abang berani guna perkataan-perkataan yang macam wah. Memang orang kata betul lah, banyak kata sebenarnya Poyo ke lah brand anda, apa dah risau sangat kan. Kalau kita sebab tahu itu aku ambil daripada Awi tau. Awi tu kan. Dia kata apa kau ni Poyo kan. Itu ini semua Poyo kan. Sebab Poyo itu adalah satu perkataan. Takkan aku nak cakap nak menjadikan buat Facebook Live yang hebat. Dia itu bagi orang bawah-bawah lah buat. Aku nak buat Poyo itu sebab aku punya branding. Aku punya website adalah Poyokan Jenama Anda. Betul. Aku punya website www.poyokanjenamaanda.com. So aku buat itu sebab aku nak rasa biar aku poyokan, orang lain tak pakai. Betul. Exactly. Dia kadang-kadang orang kata orang gila, tapi sebenarnya kebanyakan orang yang berjaya tu orang gila bang. Sebab apa? Dia je yang berani nak guna ayat-ayat macam tu. Dan kadang-kadang contoh.
tagline nak pakai tu kan. Kadang-kadang Ah. dia jual makanan. Dia jual makanan contoh lah bang kan. Tapi dia takut nak gunakan kelazatan yang jelas nyata ke. Dia takut macam kan tak sedap macam mana. Dia sendiri dah dok diri dia takut tak sedap macam mana kau. Kan betul lah bang kan. Dia kena berani claim. Dia kena kau kena berjanji dalam membina jenama kau kena ada janji. Brand promise kau kena kuat. Sebab ada orang cakap, sebab aku bila kan orang cakap kan, when I start doing branding, aku kaji dalam industri aku ramai yang bercerita branding ni semua dalam bahasa orang putih, English the only thing kan, the only person that buat dalam bahasa Melayu is Azlin.com. Azlin ni dia memang pakar jenama, dia writer, content writer lah. Dia buat. Dan apa dia buat is, aku tak boleh tiru dia sebab dia kebanyakannya very personalized, very orang kata serious. Dia menulis di surat khabar dan dia punya website. Ayat-ayat dia memang compact and serious. Dan dia memang orang kata penulisan dia memang corporate style penulisan lah sebab dia memang corporate. Tak tahulah dia punya, tapi dia punya artikel tu serius lah. So aku cakap kalau aku nak buat branding, aku tak boleh sama dengan dia. Aku kena translate bahasa-bahasa ni kepada bahasa Melayu dan aku punya target audience, macam aku cakap itu, aku cakap dalam topik aku lokalisasi. Aku punya pool of audience B40 dengan M40. Makcik-makcik nak buat jenama, takkan aku nak cerita bahasa-bahasa orang putih, takkan aku nak sharekan aku punya poster dalam bahasa orang putih. So apa aku buat is effort aku ambil, aku translate bahasa Melayu. Macam hari tu aku sharekan ilmu tentang jenama. Aku cakap dengan orang dalam branding challenge, aku cakap kan, okay, kalau nak cari jenama ni kau kena cari kau kena cari rempah. Kau kena rencah. Pening kepala babe, dia orang tak faham apa rencah. Rencah is ingredient. What makes a good brand is your ingredient dalam diri. Apa isi diri kau. Pening kepala. Bila aku translate bahasa Melayu, dia pening. Dia kata, kenapa abang nak cerita pasal kunci? Kalau aku cerita dalam bahasa orang putih keyword, korang bukan faham. Baik aku cerita pasal kunci. Kunci ni sama juga dengan keyword, cuma aku translate bahasa Melayu. Betul lah tu macam dia memang confuse saja. Aduh. Dia memang confuse saja. Dia kata apa pasal orang putih. Sebab ramai orang mengajar semua dalam bahasa orang putih. Aku mengajar dalam bahasa Melayu. Dah aku punya standard dia pandang rendah. Allah. Tak ada bang. Sebenarnya konten dalam bahasa Melayu ni, saya bukan kata apa bang. Saya dah tengok macam sepanjang MCO ni, saya tengok YouTube, saya banyak tengok yang benda-benda tentang pembelajaran lah. Orang Malaysia tak banyak buat bang. Konten daripada Malaysia tak ada bang. Bukan tak ada lah, tapi sikit dia punya kuantiti dia. Kan? Lain semua dalam bahasa Inggeris apa semua. Kadang-kadang sampai kita lupa, bukan semua orang yang faham bahasa Inggeris tu. Kenapa kita tak buat dalam bentuk dalam bahasa Melayu? Dan yang satu lagi perkara, sepanjang saya dah buat aktiviti live apa semua ni, ramai kawan-kawan Cina saya yang jumpa saya, dia kata apa, bro, why not I think ini barang I nak tunjuk pada geng-geng Melayu juga, tapi tak ada orang, I punya kawan semua Cina semua cakap Cina. Boleh tak you tolong I promo ini dalam bahasa Melayu? Saya kata boleh, tak ada masalah, can be done kan. Kita pelik lah Zul, aku tengok orang meniaga jam, orang Cina cakap Melayu, promote jam kan, promote kasut dalam bahasa Melayu sebab 80% of buyer is Malay. Betul bang, pembeli tu adalah orang Melayu, tapi itu orang terlepas pandang kan. Itu ayat aku kata lokalisasi. Dalam membina jenama kau kena faham audience kau, pool kau siapa. Betul. Lokalisasi tu penting dalam membina jenama. Itu sebab kadang-kadang aku nampak contoh lah, tak salah dia orang nak buat. Dia nak posting dalam bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Then maybe your audience is Mak Saleh lah kan. International lah kan. Tapi kalau macam aku punya audience aku, pool aku adalah Melayu B40 dengan usahawan-usahawan yang baru nak naik, makcik-makcik yang nak naik, dan majority of student aku adalah makcik. Yalah betul lah, kita kena faham lah dengan kita punya crowd tu bang kan. Kau cakap orang putih dengan dia bukan faham. Kau kena 10 kali pusing satu stadium Kinta tu kan, dia tak faham lagi kan. Kesian dia kan. Tadi tu Jeb, tak apa faham kau main cakap? Aku tak faham kau mau cakap apa. Lebor ke? Itu kita kena faham, kita kena tolong lah dia. Betul Zul. Macam kau cakap bahasa Melayu, aku suka. Dan konten kau dalam bahasa Melayu boleh selit-selit sikit, okey. Dia boleh pecah perut lah. Itu konten dia. Betul. Itu kan tak faham. Dia punya perkongsian dia adalah ilmu kita lokalisasi. Itu aku dapat ayat dia. Sebab idea aku datang macam mana tahu. Aku suka scroll tengok page orang aku dalam timeline aku.
Bila timeline aku tengok timeline aku, alah ada juga kawan-kawan yang duk promote bahasa orang putih, cakap kan. Dah lah tu tak translate, dia ambil je daripada Mak Saleh punya poster, motivasi, dia tak ada translate langsung, dia terus post. Translate lah, orang nak tahu, mak-mak nak tahu juga apa maksud yang kau mau faham. Ini Takut-takut masalah. takut dia hantar tu pun dia pun tak faham. Jam juga. Dan dia pun tak faham, dia main share je. Bebal tu Sedap satu. punya ni. Lepas tu dia topik bagus tau. Bila aku cakap, aku suka pancing orang tau. Okey. Pancing ni maknanya bila dalam komen aku selalu buat salah. Kalau dalam post aku akan buat satu ayat salah atau 2-3 ayat salah supaya orang komen. Pancing, dia nak pancing engagement je. Okey, hari tu aku buat ayat dia, cakap contohnya ayat yang aku tulis kat situ adalah buat gadis-gadis yang berlesung batu. Ada orang komen, Zul. Mana ada lesung batu? Aku cakap, ya kak, saya saja je nak pancing kakak komen. Aku tahu lesung pipit. Tapi Abang Jab itu kepakaran you lah. Serius lah, saya tak boleh kata apa lah. Memang ada je benda-benda yang... Pancing. Lepas tu aku tulis ayat. Kan? Satu lagi aku tulis ayat satu kan. Di zaman anak dara, aku tulis pernah ada yang komen. Apa dia anak dara? Kan awak ni teruna. Akak dah komen. Pancing. Akak baca saya punya komen. So kita nak engagement Zul. Bila orang tanya, how do you create engagement? Engagement ni kita create supaya orang komen. Saja je buat salah. Kalau perfect, orang tak nak komen. Betul. Nanti orang macam tak ada benda yang dia nak engage bang kan. Bila abang cakap, so aku komen. Bagi dia orang komen. Betul lah. Saya suka that trick yang abang buat. Kadang-kadang ada je benda. Dia pancing. Ini buku abang salah satu tu. Teknik pick up line tu. Ya, ramai yang komen ada nak jadi ejen. Tapi itu belum buat. Buku tu ada tajuk. Aku suka buat tajuk dulu sebelum aku buat konten. So kadang-kadang duduk, aku nak cari apa aku nak buat. Kita buat ebook. Apa tajuk kau? 21 rahsia nak pick up gadis-gadis buat brother-brother. Cukup. Nanti kita buatlah konten. Dalam proses dah buat. Sikit-sikit. Tapi aku suka buat ayat. Aku suka cari keyword dulu. Itu trik dia dalam pemikiran. Aku nak cakap apa, aku cari keyword dulu. Itu yang saya tengok kadang-kadang Abang Jab. Apa benda Abang Jab terfikir je terus. Dia nak print baju, dia print lah. Kan? Dia print. pop letak. Buat. Makan aja. Itu macam senyum berjemaah. Senyum berjemaah. Aku terfikir kan. Dia orang ajak senyum. Dia ajak senyum. Lepas tu aku cakap dengan member aku. Member aku ni kaki main badminton. Dia kata, aku cakap senyum. Dia pun sampuk. Mana boleh senyum ramai-ramai. Kenapa? Main badminton pun kena boleh main satu court pun berapa orang boleh main. Kalau tidak kena duduk belakang. Sebab kena kira satu raket. Aku cakap kena social distancing. Aku cakap, okey tak apalah. Kita senyum berjemaah tapi kena social distancing. Itu jadi dia layan. Sebab dia perbualan Zul. Dalam perbualan keliling aku, geng-geng aku dekat office ni. Kita berlima. Bila berlima dia ada tukang sambut dekat belakang tu ada tukang sambut. Ada je kerja je kan. Dia tukang sambut tu satu, tukang sambut dua. Dia perkataan tu kita ada. Kita sentiasa berkolaborasi. Betul. Alhamdulillah Zul dia punya itu yang best tu kan. Dia punya. Macam contohnya lah, macam mana orang tanya, macam mana aku dapat bapak aku punya? Itu pun satu cerita. Bapak aku punya TV, bapak aku punya production. Daripada 2010 aku buat t-shirt limited edition. Puncanya satu. Sebab seorang dia bodoh pergi cakap dengan aku. Dia tulis kat clapperboard tu, dia tulis bapak aku punya. Aku cakap aku suruh tulis nama bapak aku. Bukan tulis bapak aku punya. Budak praktikal tu. Aku cakap aduh. Dah melekat sampai sekarang. Tak apalah. Dia clapperboard first TVC aku tahu. First TVC aku. Aku cakap dia tanya nama nak tulis apa bang? Director Mak Jab. Okay. DP Abang Alim. Production, aku tulis nama bapak aku. Aku memang cakap bapak aku. Maksudnya nama bapak aku Abu Bakar. Abu Bakar lah. Dia pergi tulis je bapak aku. Bila dia roll, camera rolling, take one. La ilah semua nak pecah gelak. Kau. Lepas tu kru cakap, bang buat t-shirt bang. Ini kalau buat t-shirt ni bang, orang kru aku cakap, bang kalau abang buat t-shirt ni mesti confirm pecah perut bang. Orang tanya, kau kerja kat mana? Bapak aku punya. Bila bapak kau buat production? Melekat sampai sekarang. Itu berani. Berani. Sampai sekarang dia jadi bapak aku punya production, bapak aku punya TV, bapak aku punya studio. Sampai sekarang. Itu adalah
kolaborasi lah. Dia bukan sebab dia kolektif. Kita Yelah. banyak orang team-team yang aku, sebab macam kau lah, kau dah ada team kau sendiri, aku Betul, ada bang. team aku sendiri. So Betul, team bang. aku ni dah bertahun-tahun berkolaborasi. Ini adalah Betul, bang. satu benda yang orang kata kita orang Melayu kena bangga lah, team-team orang Melayu, budak-budak kita kan. Betul. 100% budak-budak saya semua budak Melayu kita. Alhamdulillah. Semua budak Melayu. Dan saya yang saya tak tahan tu, jodoh-jodoh saya dengan staff-staff saya, semua daripada Negeri Sembilan. Serius bang? Ya ke? Daripada dulu, daripada tahun 15 tahun dulu datang, daripada mana Kuala Pilah. Ni datang Seremban, ni Nilai. Memang budak-budak Negeri Sembilan. Lebih kurang juga macam aku, staff aku yang majority kru aku memang semua budak Negeri Sembilan. Seorang budak budak Seremban, budak Labu Senayan. Seorang budak Senawang. Budak Senawang seorang lagi budak Seremban juga. Ramai budak Seremban lah. Dua orang semua budak Seremban. Ada kan? Semua masuk suku lah. Sebab mungkin lah tempat Seremban dengan KL tak jauh bang kan. Boleh mentas kan. Jadi itu sebabnya. Tapi saya memang betul. Tapi jodoh saya dengan budak-budak saya semua dah Seremban. Dan nak dapat sekarang ni, tim yang sekarang ni bang, ya Allah bang, separuh nyawa bang. Nak mengumpulkan orang yang betul-betul sekarang ni, bang. Itu pengalaman. Aku punya DP, aku punya TP aku, technical producer aku atau cameraman aku daripada tahun 2005. Dah 14 tahun. 16 tahun. 16 tahun, betul. 16 tahun. 16 tahun. Seorang lagi 12 tahun. DP aku, director fotografi aku 12 tahun. Seorang lagi 8 tahun. So kru aku yang selalu ikut aku semua dah berpuluh-puluh tahun lah. Yang sama lah. Kita orang jarang tukar. Kita orang itu maknanya Abang Jeb seorang bos yang best. Itu bukan bos, YB. YB yang best, yang bayar. Yang bayar. Itu pun tagline kan tu. Saya pakai buat tag satu, YB. Kenapa? Yang bayar. Yang bayar. Saya semua yang Abang Jeb cakap tu masuk bang. Dia ada gelaran-gelaran yang bayar. Dia tunggu je. Itulah dia punya Abang Jeb punya baju colour pun sama macam saya punya colour. Wah, memang betul. Dia ada satu baju. Aku suka baju-baju macam tu. Baju askar satu. Aku custom bike. Baju custom bike tu aku ada 4 series. Aku beli Dickies punya series. Aku beli kat Singapura. Lepas tu aku letak, aku buat label, aku buat sebab aku suka pakai lah. Kalau aku pergi event yang aku bercakap sebagai speaker, aku akan pakai yang baju Dickies tu lah. Macam custom bike kan. Aku tak suka pakai mekanik sebab aku mekanik tak kelas. Aku custom builders. Dia custom builders tu. Custom builders dengan mekanik lain Mekanik dia repair. Custom builders dia build, dia welding, dia build. Lain. Ada orang cakap, abang pakai baju mekanik. Agak-agak mekanik pakai overall. Kau boleh kerja kat kedai Bangla, boleh jadi mekanik. Ini custom builders Custom builders lain. Dia punya baju dia mesti ada macam Fast and Furious. Baru real kan. Orang tak faham Zul. Orang kata ini baju mekanik motor. Ada mekanik motor. Itu custom builders bro. Itulah pasal. Dia tak tahu. Dia stylo lah. Dia orang tahu, dia tak tahu. Dia ingat paling kurang kau pergi hard rock pun baju tu dekat 100 lebih. Betul tak? Kau pergi hard rock, kau pergi Stussy, kau pergi paling kurang baju tu, yang paling murah baju tu dekat Dickies. Itu pun kau kena tampal logo kau sendiri. Bang. Tapi yang paling penting, kita bangga dengan logo kita bang. Kadang-kadang ada orang tanya, kita bawa logo kita. Saya dulu masa kerja dengan orang, saya selalu tengok dulu bang tengok kan. Orang macam company mesti bangga dia pakai baju dia kan. TM pakai baju TM apa semua. Saya kata one day aku nak buatlah brand aku sendiri. Tapi yalah kita masa tu boleh ke kita buat ni kan. Tapi nothing is impossible lah bang. Nothing is impossible. Dia orang kat panggil tu baju corporate. Tahu. Dia pakai, orang panggil itu standard corporate. Kau tahu budak-budak kru aku yang ada baju ni, kita orang ada 8 colour tau. 8 orang baju colour different. Best. Sebab kita pergi Dickies, kita beli baju tu, kita buat logo semua sama Dickies. So dia jadi apa tau, bila pakai, dia bukan jadi kau pakai baju yang sama. Tapi kau pakai identiti yang sama tapi berdifferent warna. Kau pakai baju corporate, kau masuk satu bilik, ini semua satu company. So kali masuk bilik, ini ramai custom builders.
Tak, ini custom builders juga. Ramai ni satu geng custom builders ni kan. Oh bang, itu yang satu itu, bang, sebenarnya t-shirt ataupun corporate baju ni penting bang. Contoh kalau kita pergi satu presentation, bila kita pergi kadang-kadang kita tak ada all this nama lah apa semua barang ni. Jadi kita masuk macam lawyer sikit tau. Bila kita pakai dengan ada kita punya branding masuk kan. Alamak, dia orang dia datang lengoh lah aku. Tapi sebenarnya di situ kita boleh main psikologi orang kat situ pun. Betul tak bang Lagi satu aku suka buat stiker aku sendiri. Aku tampal dekat laptop tau bila presentation. Saja je aku buka laptop supaya orang tengok logo aku tau. Aku ada Sifu branding, aku ada makan aja, aku ada bapak aku punya studio dekat laptop, aku punya cover kan. Saja je aku tengok. Dalam diam tu kan, kalau aku 10 minit aku presentation, dalam kepala dia dah nampak laptop aku. Dia tengok, ni mana bang dapat ni? Saya minat kat tampal-tampal stiker. Mana bang dapat? Mesti dia akan tanya. Betul tak? Dia tanya kan, dia tengok jenama ni, macam mana dia orang ni ada? Dia bukan jenama Nike ke, jenama orang lain suka pakai print beli yang kat kedai. Aku custom build, aku buat, aku print, aku potong cantik-cantik, aku tampal kat stiker dekat branding lah. Aku branding aku sendiri lah. Memang aku bawa daripada dulu berani pakai identiti sendiri lah. So itu kelebihan bila banner jenama diri. Orang tak faham kan, orang kata kenapa buat? Aku kata this is the way to build your own brand man. And one thing I'm sharing with you today Zul, nama betul aku tak orang tahu tau. Aku punya nama Mat Jeb ni sudah aku pakai 36 tahun. Tak, abang daripada nama Mat umur 12 tahun. Daripada aku umur 12 tahun sampai sekarang sudah 36 tahun. 36 ni 5, ni 6 kan. Ni 5 6 tu dia. Ni 5 dan 6. 36 tahun aku pakai nama Mat Jeb. So branding aku memang daripada dulu. Tak boleh lawan kau lah kot. Kau Zul Apple. Jangan, saya baru lagi bang. Jangan. Itu 36 tahun. Itu sudah lama bang. Nama gelaran tu kita dah pakai daripada umur 12 tahun. Sekarang dah 48. Yelah bang. Abang dengan saya beza lebih kurang dalam 6 tahun. Saya dah pakai nama tu lama. Saya Sampai dekat dulu office pun orang tak tahu nama saya. Bos pun panggil nama pendek, bos panggil nama betul. Mak Jeb, mana Mak Jeb, mana Mak Jeb? Mak Jeb. Dia Jeb mana Jeb? Tu je sampai sekarang. Melekat lah. Dia tak ada simpan nama penuh aku lah. Dia tahu dia dah melekat nama tu lah. Kalau dekat TV3 tanya nama betul aku memang orang tak kenal. Semua panggil nama Mak Jeb bang kan? Memang melekat sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya dulu masih nama yang orang kata branding aku lah. Branding ni bang amat penting bang. Contoh macam saya pun dulu orang masa kat Telekom dulu 12 tahun kat Telekom, orang panggil saya Zul Yellow Pages. Yellow Pages abang tahu kan? It's so easy. Yellow Pages. So lama kat sana. Tapi bila saya keluar, saya masuk dalam bidang advertising, and then pula saya mula start. Zul ni nama dah senang, orang ramai sangat pakai. Zul itulah, Zul ini. Kalau kata siapa nama Zul juga, dia pun tak tahu apa benda nama nak letak. So bila saya buat saya punya Apple ni dulu, brand Apple ni, saya kata tak apalah, gabung lah Zul Apple. Jadi Zul Apple ni masa tu seorang yang pakai tu kan, 15 tahun dulu. So saya pun sajalah buat, tapi secara tak langsung benda tu rupanya jadi brand bang. Pergi mana-mana Zul Apple lah. Apple Zul lah. Jadi melekat tu bagus lah. Okey. Kan. Alright. Okey Abang Jeb. Okey Azul, aku pun dah lama, tak apa. Terima kasih banyak kerana sudi. Kalau lain kali kalau ada kau invite, aku dah tahu dekat handphone boleh. Sebab dia tak ada apa. Besok kau nak datang kau apa? Bang, besok dalam pukul 2:30 boleh bang? Boleh. Nanti aku ada tak ke mana, budak-budak aku pergi syuting. Nanti besok pagi aku bagi kau location. InsyaAllah. Nanti bang. Cun, 2:30 besok saya jumpa bersama dengan Team Live. Team Live. Kau datang seorang ke dengan Norman? InsyaAllah dengan Norman. Dah 2 t-shirt dah ready. L1, S1. InsyaAllah bang. Cantik bang. Cantik. Nanti besok saya bagi bang. Okey bang. Thank you bang. Terima kasih Zul. Bang. Baik. Salam. Tu tadi dengan Abang Mat Jeb kita. Best pengalaman yang orang kata susah kita nak orang kata dapat. So that tadi you all pun dengar macam mana orang kata Abang Mat Jeb share banyak benda. Saya suka dengan Abang Mat Jeb ni bukan apa, dia adalah seorang yang senang nak berkongsi dengan orang, bukannya kena bayar.
You all pergi tengok live dia, you all tengok apa dia buat pada setiap hari. Dan saya terperanjat, jadi saya ingatkan Abang Jeb start dah lama dah dia punya live video tu. Sebab dah 42 episod. Rupanya tadi dia kata dia start daripada awal Jun ni tadi, dah 42 episod dia buat. Wow, emang hebat lah. Emang hebat. Tahniah Abang Jeb. I'm so proud of you. And then insyaAllah besok saya akan ada dekat tempat Abang Jeb. Saya akan berudara dekat sana secara live. Saya besok ada satu tempat ni, besok saya nak pergi tengok ni. Dia punya apa? Lokasi yang dia mencari ilham tu. Nak tahu apa dia? Tunggu besok. Okey guys, saya pun tak nak lama-lama lagi. Saya pun dah sampai ke hujung rancangan. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni untuk sesi pengenalan. Sebab saya nak cuba aktifkan saya punya Zul Apple official page ni, so that mungkin lepas ni banyak lagi benda-benda yang saya akan buat dekat sini. Okey guys. Jadi pertamanya saya nak mohon maaf sekiranya ada saya tersilap kata yang mungkin ada menyinggung perasaan orang yang saya tak perasan, okey, yang menonton, dan yang baik-baik itu biasanya datang daripada Allah, yang kurang baik itu daripada saya. So kita jumpa lagi untuk next kami video. Assalamualaikum dan jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye.